Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu untuk kita sama-sama membahaskan satu tajuk iaitulah berkenaan dengan biografi seorang imam dan juga ulama tafsir yang besar, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam min a'immatil mufassirin, bal imaduddin, bahkan dianggap sebagai hujah dan asas dalam rujukan berkenaan dengan agama kita ini, iaitulah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, imam mufassir ahli sunnah. Baik. Jadi sebelum kita memulakan tajuk kita ini, kuliah kita ini lebih pada kita nak bincangkan tentang biografi, dan kita nak sentuh biografi Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kita nak ambil faedah dari sudut kita kata dari sudut tarbiyah, didikan, dan juga dari sudut akhlak Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi fokus kita adalah dari sudut tarbiyah, didikan, dan juga dari sudut bagaimana akhlak dan syakhsiah peribadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Itu fokus kuliah khas kita pada kali ini. Baik. Dan sebelum kita mulakan, kita nak sebutlah kuliah kita ini adalah salah satu dalam rangka kita nak mentahqiq, nak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah Taala telah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, di kalangan nabi-nabi, siddiqin, di kalangan mereka yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid dalam memperjuangkan agama Allah, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi kuliah kita ini masuk dalam kategori kita nak sebut tentang golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada mereka, itulah orang-orang yang soleh. Sebab itu kalau kita tengok antara faedah kita menceritakan tentang orang-orang yang soleh, sebab itu kalau kita tengok ini antara satu cabang ilmu yang penting, iaitulah membahaskan biografi ulama, membahaskan biografi orang-orang soleh. Ini salah satu cabang ilmu yang tidak diabaikan oleh golongan salafus salih. Sebab itu kita jangan anggap tajuk ataupun topik berkenaan dengan biografi ini kita anggap seperti topik yang remeh ataupun topik yang tidak penting dan sebagainya. Bahkan topik ini antara salah satu topik yang dikarang oleh para ulama dengan berjilid-jilid kitab. Semisal kitab yang kita Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengarang kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, mengemukakan biografi para sahabat Nabi, dan juga kitab seperti Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab oleh Al-Hafiz Ibn Abdul Bar rahimahullah, yang mengarang khusus berkenaan dengan biografi para sahabat. Begitulah juga ulama-ulama yang sebelumnya seperti Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menulis kitab khusus membahaskan biografi para sahabat dan tabi'in dan mereka yang datang setelahnya. Itu demikianlah juga Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah mengarang kitab Siyarul A'lam An-Nubala, yang memuatkan biografi para sahabat Nabi, imam di kalangan tabi'in,
dan mereka-mereka yang datang kemudian yang mengikuti jalan mereka. Dan banyak kalau kita nak sebut kitab-kitab yang mengarang berkenaan biografi, bahkan tarajim, ilmu berkenaan dengan tarajim, berkenaan dengan terjemah biografi ini adalah salah satu cabang ilmu tarikh dan salah satu cabang ilmu hadis. Sebab itu nak bagi tahu betapa pentingnya topik berkenaan dengan biografi, biografi para ulama khususnya. Kalau kita lihat apa faedah kita membincangkan tentang orang-orang yang soleh, seperti biografi para ulama, biografi sahabat-sahabat Nabi, dan juga biografi mereka yang mengikuti jalan sahabat seperti tabi'in dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat apa yang disebutkan antaranya, kita boleh kongsikan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, sami'tu Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu yaqul tanzilur rahmah inda dzikri salihin. Imam Ahmad mendengar Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyebutkan bahwasanya rahmat akan turun ketika kita menyebut dan kita mengenangkan orang-orang saleh. Rahmat akan turun. Baik, ini disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam hadis fi dhammil kalam wa ahlihi. Begitulah juga diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Disebutkan inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengenangkan orang saleh maka turun rahmat. Ketika kita mengenang orang saleh, kita menyebut-nyebut kebaikan orang saleh, dan kita dengan tujuan untuk mencontohi kebaikan mereka dan mendoakan mereka, maka ketika itu akan turun rahmat Allah. Dan Muhammad bin Yunus rahimahullah taala mengatakan, ma raaitu lil qalbi anfa'u min dzikri salihin. Sebagaimana dalam Sifatus Safwah dikir oleh Ibn Jauzi, ma raaitu lil qalbi anfa'u min dzikri salihin, perkataan Muhammad bin Yunus rahimahullah taala. Beliau mengatakan, aku tidak melihat untuk hati, untuk hati ini perkara yang paling bermanfaat untuk hati melainkan menyebutkan apa berbanding dengan menyebut berkenaan dengan orang soleh. Maksudnya menyebut dan mengenang berkenaan dengan sejarah ataupun biografi ataupun akhlak dan juga manhaj ataupun jasa dan juga apa yang telah dilakukan, amalan dan sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh ini adalah sesuatu yang akan memberi manfaat kepada hati. Baik, begitulah juga perkataan Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi rahimahullah. Dia mengatakan, aku mendengar Bishr ibn al-Harith mengatakan, hasbuka anna aqwaman mauta tahya al-qulub bi dhikrihim wa anna aqwaman ahya taqsul qulub bi ru'yatihim. Ini dinukilkan oleh Ibn al-Asakir dalam Tarikh Dimashq. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi mengatakan, cukuplah bagimu bahawasanya ada beberapa kaum, beberapa golongan yang sudah meninggal, mauta, yang telah mati. Tahyal qulub bi dhikrihim. Hati akan hidup dengan menyebut berkenaan dengan mereka. Wa anna aqwaman ahya taqsul qulub bi ru'yatihim. Cukup juga ada beberapa golongan yang masih hidup, yang hati akan keras dengan melihat mereka. Subhanallah. Zaman kita sekarang, kita tengok, maksudnya Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi rahimahullah disebut apa? Cukuplah bagimu ada beberapa orang kaum, beberapa orang golongan yang telah mati. Ini merujuk kepada orang-orang yang saleh di kalangan para sahabat, tabi'in dan orang yang ikut jalan mereka di kalangan salihin. Mereka dah mati, tetapi bila menyebut tentang mereka, hati akan hidup. Hati akan hidup. Dan cukup juga bagimu ada segolongan kaum mereka yang masih hidup, ahyaun, taqsul qulub bi ru'yatihim. Tapi bila tengok mereka yang masih hidup ni, hati akan kerah. Betul tak? Subhanallah. Ni antara kalam yang badi', kalam yang kita kata yang menarik, yang kita kata yang nafis, yang bernilai. Macam zaman kita sekarang. Kalau kita tengok orang zaman sekarang ni, hati kerah. Tengok orang zaman sekarang, hati kerah. Tapi bila sebut tentang ulama-ulama yang sudah meninggal dunia yang saleh, di kalangan salafus saleh,
sebut sahabat Nabi, hati akan hidup. Ini maksud dia. Kita hari ni kita tengok orang bukan soleh pun, orang kata dia soleh tapi belum tentu soleh kan. Soleh ada kan. Orang kata dia soleh tapi rupa tengok duk ajak orang istighafah kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat syirik akbar. Orang kata soleh. Lagi keras hati. Bezanya orang yang hidup dengan orang yang mati pada zaman tersebut. Nak bagi tahu kesan. Kita hari ni kalau tengok orang yang dikatakan soleh tapi rupa-rupanya soleh, kan, orang panggil dia alim ulama tetapi duk ajak orang buat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Duk ajak orang buat bid'ah. Dia buat apa? Matikan hati. Memang tak bagi hidup hati lah, matikan lagi hati. Sebab banyak syubhat, banyak khurafat dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Imam As-Sakhawi dalam kitabnya At-Tawbikh ala man zammi tarikh, dia menyebutkan dinukilkan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan hikayatus salihin afdalu indi min kathirin min al-fiqh. Ini dinukilkan daripada Abu Hanifah, menceritakan tentang perihal orang-orang yang soleh, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang soleh di kalangan salafus soleh, sahabat, tabi'in dan sebagainya. Afdalu indi, lebih afdal bagiku daripada banyak membincangkan tentang fiqh. Tapi kena cek baliklah apa maksudnya, nukilan ni adakah sahih daripada Abu Hanifah tetapi masyhur daripada Abu Hanifah kan. Tapi poinnya kita nak bagi tahu perkataan ni lah, maksudnya menceritakan tentang orang soleh ni dalam satu certain part dia ada, ialah bila kita terlampau dah banyak membahaskan tentang ilmu lain, kita kadang-kadang kita kena lembutkan hati kita dengan kita sebut tentang orang-orang soleh. Kita sebut tentang biografi mereka. Sebab bila kita menuntut ilmu dengan banyak bidang kan. Dan kita tahu ada perbahasan yang kita perlu berdebat, ada perbahasan yang kita perlu rad, kita perlu bantah. Kemudian ada yang kita perlu bantah pendapat ni. Kadang-kadang ianya akan menyebabkan hati boleh menyebabkan hati kerah bila kita terlampau fokus sangat perkara tersebut sampai kita lupa benda lain, dan kadang-kadang boleh menyebabkan menumbuhkan rasa ujub bila kita ini benda yang mujarabah, benda yang kita kata memang ulama-ulama dulu memang buat macam ni. Maksudnya bila kita dah banyak belajar, banyak menuntut ilmu, kita tak banyak belajar pun kurang lagi ada kan. Tapi bila kita berusaha untuk mendengar pelbagai majlis ilmu dalam pelbagai bidang, kita tafsir, kita mengaji akidah, kita mengaji tentang firak, kita mengaji tentang itu, mengaji tentang ini, kita kena adakan waktu juga, simpankan juga untuk kita supaya kita tahu kedudukan diri kita adalah dengan kita membaca tentang sirah-sirah terdahulu, sirah khususnya sirah Nabi, sirah para Nabi kan, dan juga sirah orang-orang soleh. Sebab apa dia akan melembutkan hati? Sebab macam apa dia punya praktikal dia? Sebab kita tengok bila sebahagian penuntut ilmu bila dia terlampau fokus pada satu bidang. Ana bagi contoh mudahlah, orang yang fokus dalam bidang hadis. So dia bila mengaji ilmu hadis ni dia ada syahwat tersendiri. Syahwat dipanggil tasnif an-nas. Dia nak menggolongkan manusia. Maksudnya bila dia dah belajar tentang ilmu jarh wa ta'dil dan sebagainya, dia ada syaitan akan datang juga. Dia akan datangkan perasaan, dia ada sedikit perasaan nak meninggi diri dan juga perasaan nak menyebut tentang orang lain dan sebagainya. Walaupun dia sebenarnya benda tu ada, ialah bila dah benda berkenaan dengan bid'ah dan ahli bid'ah kena sebutlah kan. Tapi dia sampai dia terlampau berlebihan. Dia apa pun dalam lapangan ilmu, kalau melampau-lampau berlebihan, hulu, dia adalah sesuatu yang tidak baik. Sebab itu kalau kita tengok balik macam orang yang baru belajar, misalnya dia belajar ilmu hadis, dia lebih nak cakap tentang orang tu, cakap tentang orang ni, dia lebih pada tu. Pada awal bila dia mula kenal ilmu jarh wa ta'dil kan, misalnya ilmu hadis yang lain, nak cakap tentang orang. Jadi dia agak, kalau dia tak dikawal, maka dia akan menyebabkan dia melampaui batas. Dan ini yang berlaku pada sebahagian syabab
yang mereka yang baru dalam menuntut ilmu hadis dan sebagainya, mereka akan tasarruf, mereka akan tergesa-gesa dalam menghukum seseorang. Tak kira lah, sebab kita cakap ni dalam perkara yang realiti. Anda teringat lagi waktu di Madinah dulu, ada seorang syekh kami, diceritakan macam mana dia pergi dekat Masjid Nabawi, kemudian bila dia lalu dekat dekat kubur Nabi SAW, ada seorang syabab ni tegur dia, sebab dia angkat tangan ketika berdoa dekat berdekatan dengan kawasan kubur di maqam Nabi SAW, berdekatan dengan kawasan tersebut. Dia menghadap kiblat, dia doa. Kemudian seorang syabab ni talib lah, menuntut ilmu. Dia tegur syekh, dia kata, "Syekh, bid'ah." Dia tak kenal itu syekh yang mengajar kat jamiah juga. Dia tak kenal, kan? Sebab apa? Sebab itu kita nak bagi tahu dia, pemuda ni dia semangat lebih. Sebab tu kita tengok kan, bila baru belajar tentang mazhab, dia semangat pula nak blame orang yang tak mengaji mazhab pula. Yang sana pun sama jugalah, yang tak mengaji mazhab, dia blame orang yang mengaji mazhab pula, sama. Jadi kita tengok dalam lapangan pengajian ilmu ni macam itulah. Sebab tu bagi seorang penuntut ilmu dan juga guru, dia kena tegur benda ni. Dia kena tengok benda ni, dia ada side negatif yang akan mempengaruhi tindak tanduk seorang penuntut ilmu itu, apatah lagi yang baru pemula. Kerana masih lagi tak matang. Sebab itu kalau kita tengok, dia lebih nak sehingga ada yang sampai tahap yang kalau kita tengok sampai tahap 24 jam cerita pasal orang. Mana raqaiq, mana bincangkan tentang nak memperbaiki hati dan sebagainya, kalau 24 jam kita asyik cerita pasal orang. Kan? Itu yang jadi masalah sebahagian penuntut ilmu yang kita kena tegur lah benda ni. Sebab tu guru kami di Madinah dulu memang pesan lah. Sebab tu kalau kita tengok balik dia ulama pernah bahaskan berkenaan dengan syahwatut tasnif. Syahwat tasnif maksudnya syahwat kita nak label orang. Dia ada satu. Ini ditegur oleh para ulama. Macam Syekh Bakar Abu Zaid, kemudian murid-murid dia yang mereka tegur sebahagian penuntut ilmu yang syahwat dia, bila dia dah menuntut ilmu ni, syahwat dia nak kira nak bid'ahkan orang. Syahwat dia kira nak keluarkan orang daripada sunnah dan sebagainya. Kita tak nafikan ada orang yang memang dia bukan ahli sunnah, memang dia ahli bid'ah dan sebagainya. Kita tak nafikan. Kita tak nafikan juga juhud ulama-ulama yang menasihati ummah berkenaan dengan tahzir ahli bid'ah. Kita tak nafikan. Tetapi bila ianya dapat pada orang yang bukan ahlinya, apatah lagi syabab, pemuda-pemuda yang semangat dan sebagainya, tanpa panduan ilmu, tanpa pengalaman, maka dia akan lebih mendatangkan keburukan. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, itu kita nak bagi tahu secara praktikalnya, memang ada waktu kita kena peruntukkan untuk kita baca sirah salaf. Kita baca sirah salaf. Kan? Contoh macam bila kita dah macam orang yang dah dalam menuntut ilmu ni, dia nak suka cakap orang, bila dia baca sirah tentang Imam Al-Bukhari, dia akan tahu Imam Al-Bukhari tak pernah mengumpat orang. So waktu tu dia akan sedar, subhanallah, ni Imam Al-Bukhari ni bukan calang-calang. Kan? Tiba-tiba kita yang banyak dosa dan banyak salah ni, kita mudah untuk mengumpat orang dan menggunakan atas alasan jarh wa ta'dil, atas alasan tahdzir dan sebagainya. Ini kita kena letak likulli maqam maqal. Sesuatu perkara tu dia kena letak pada kedudukan dia lah. So tak bolehlah kita melampau-lampau. Sebab tu ini yang kalau kita perasan balik sebahagian syabab macam itulah. Itu yang menyebabkan kadang-kadang ada orang tak berapa suka dengan orang-orang yang menisbahkan kepada salafi dan sebagainya, kerana ada segelintir di kalangan mereka ni yang tergesa-gesa dalam memberikan menjatuhkan hukum dan juga mentahzir seseorang tanpa neraca ilmu yang benar, tanpa kita kata mengikut disiplin ilmu. Yang tu yang kita kena tegur. Baik, jadi kita nak bincang tentang Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Baik, itu berkenaan dengan faedah mengapa kita nak sebutkan tentang biografi ulama. Baik,
Kalau kita tengok berkenaan dengan Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, kita nak bacakan berkenaan dengan kita kata apa dia punya biografi, dan kita nak tengok dari sudut tarbiyah Imam Ibn Jarir At-Tabari. Baik. Pertama sekali kita nak lihat nama penuh dan nasab Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Nama beliau Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Ghalib At-Tabari, Al-Amuli At-Tabari. Al-Amuli nisbah kepada tempat lahirnya di Amul, di kota Amul, yang antara kota terbesar di Tabaristan. Sekarang ni tak salah di kawasan utara Iran. Dan kalau kita tengok balik, nama beliau Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib, Abu Ja'far. Abu Ja'far, itulah kunyah beliau. Dan nisbah beliau yang masyhur ialah Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari nisbah kepada bapa beliau, Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib. Baik. Dan kalau kita lihat di Tabari itu, At-Tabari itu nisbah kepada tempat beliau membesar, itulah di Tabaristan. Dan memang ramailah sebenarnya ulama yang lahir di kawasan Tabaristan ini pada zaman tersebut. Dan ramai sebenarnya kalau kita nak tengok macam contoh macam pengarang bagi kitab Din wa Daulah, juga nisbah pada At-Tabari. Dia asalnya adalah seorang Kristian dan masuk Islam. Kitab Firdausul Hikmah kalau tak salah, yang turut dibaca oleh Imam At-Tabari. Dan antara Din wa Daulah, dan juga ada kitab beliau berkenaan dengan berkenaan dengan perbandingan agama. Maksudnya beliau juga dinisbahkan kepada At-Tabari. Nama beliau tak salah, anda tak ingat nama penuhnya, tapi dia juga dinisbah kepada At-Tabari. Dan ramai lagi sebenarnya At-Tabari ni. Baik. Kemudian kita tengok kelahiran Imam Ibn Jarir At-Tabari. Baik, majoriti sejarawan dan juga ahli tarikh, mereka berpendapat Imam Ibn Jarir At-Tabari dilahirkan pada tahun 224 Hijrah. Ini satu pendapat lah. Namun sebahagian lagi mengatakan Imam At-Tabari lahir pada akhir 224 Hijrah, dan sebahagian lagi mengatakan lahir pada awal tahun 225 Hijrah. Jadi kenapa ada perbezaan pendapat ni? Senangnya kita nak faham. Kerana kalau kita tengok pada zaman tersebut, maksudnya Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tahun yang kelahiran beliau itu, maksudnya masih lagi dalam kurun yang kedua dan ketiga Hijrah. Penduduk umat Islam ketika itu masih lagi di kawasan Tabaristan tu masih lagi mengamalkan penetapan tarikh dan takwim ni, ataupun penetapan tarikh ni berdasarkan peristiwa. Sebab itu ada beberapa pendapat yang tak, kalau kita tengok tentang kelahiran ni berbeza. Maksudnya macam kita tahu, macam kita sedia maklum tentang tarikh kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinisbahkan pada Am Al-Fil, tahun gajah kan. Sebab apa? Sebab dia dinisbahkan pada memang menjadi kebiasaan. Sebenarnya bukan pada orang Arab saja sebenarnya. Kalau kita tengok balik, dia juga ada pada bangsa-bangsa yang selain Arab pun ada juga macam tu. Baik. Dan pendapat yang mengatakan Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, kalau kita tengok lahir pada tahun 224 atau 225 Hijrah ini, antaranya dinukilkan daripada murid beliau sendiri, iaitu Al-Qadi Ibn Kamil. Kalau kita tengok beliau bertanya sendiri kepada Ibn Jarir At-Tabari tentang kenapa berlaku perbezaan tu. Sebab kalau kita tengok Ibn Jarir At-Tabari pun dia tak confirm kan. So dia pun macam bagi tahu dekat dengan anak murid dia Al-Qadi Ibn Kamil ini, bahawasanya dianya disebabkan oleh peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran beliau itu tidak ditentukan tarikhnya, tetapi dengan secara tepat. Maksudnya ada yang kata peristiwa tersebut berlaku pada 224 Hijrah, ada yang kata berlaku awal tahun 225 Hijrah. So itu yang dinukilkan daripada Al-Qadi Ibnu Kamil, itulah murid kepada Imam Ibn Jarir At-Tabari sendiri. So itu kita dapatlah kenapa
tarikh itu berbeza. So kalau kita nak menukilkan tarikh lahir Imam Ibn Jarir At-Tabari, kita sebutlah maksudnya sama ada 224 Hijrah atau 225 Hijrah. Kalau salah satu kita sebut pun tak jadi masalah. Baik. Dan ayah kepada Imam Ibn Jarir At-Tabari ialah Jarir bin Yazid, adalah di kalangan mereka yang dikenali sebagai seorang pencinta ilmu. Ayah beliau adalah seorang pencinta ilmu dan juga dikenali juga sebagai ulama. Dan kalau kita tengok, tapi taklah dianggap sebagai maksudnya dia dianggap sebagai seorang alim yang menyintai ilmu. Dan memang diketahui bapa Imam Ibn Jarir At-Tabari ini, iaitu Jarir bin Yazid, dia sentiasa memberi semangat dan juga memberi motivasi kepada anaknya itu untuk menuntut ilmu. Sebab itu kalau kita tengok balik, Imam At-Tabari daripada kecil memang dah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan juga tanda-tanda minatnya terhadap ilmu. So kalau kita tengok balik antara yang kita dapat tengok peristiwa yang menunjukkan bagaimana Imam Ibn Jarir At-Tabari ini memang daripada kecil lagi telah diasuh oleh bapaknya dan digalakkan oleh bapaknya untuk menuntut ilmu dan menyintai ahlinya, iaitulah apa yang berlaku pada suatu hari Ibnu Kamil anak murid dia tadi pernah melarang anaknya yang baru berusia 9 tahun untuk mempelajari ilmu hadis dengan alasan usianya masih terlalu kecil dan untuk mengaji ilmu hadis. Lalu Imam At-Tabari tahu tentang larangan Ibnu Kamil ni, lalu At-Tabari pun marah dekat anak murid dia tadi sebab melarang anak dia sendiri untuk menghadiri majlis ilmu, iaitu berkenaan dengan ilmu hadis ketika usia 9 tahun. Lalu Imam At-Tabari kata apa? At-Tabari tegur. At-Tabari kata dekat Ibnu Kamil, aku hafal Quran ketika umur aku 7 tahun. Sini kita dapat bila Imam Ibn Jarir At-Tabari hafal Quran, umur dia 7 tahun. So maksudnya kita boleh cakap lah 4 atau 5 tahun tu dia maksudnya dia start hafal Quran. So jadi mungkin agak lewat 5 tahun sebab selalu kita pun tak boleh nak compare lah usia waktu tu dengan usia budak zaman sekarang kan. Tapi kalau kita betul-betul perhatikan 4-5 tahun tu dah boleh ditalkinkan bacaan Quran, dia boleh ikut dah. 4 dengan 5 tahun. 3 tahun tu terlampau awal. Kalau ikut usia kita sekarang lah. Tapi kalau ada orang dia berbeza-beza lah. Ada yang 3 tahun dah boleh. Kita tengok ramai hari ni yang 3 tahun dah boleh hafal beberapa surah, ada yang boleh hafal Quran. Itu dia bergantung kepada didikan ayah dan ibu dia. So sebab tu kita kena kat sini kita kena ambil perhatian lah pada ibu dengan ayah bagi anak-anak. Daripada kecil sepatutnya memang kena didik dengan Quran ni. Maksudnya kita sekarang ni zaman mudah, dah ada audio, dah ada video bacaan Quran dan sebagainya. Kita train anak kita yang kecil ni dengan dengar bacaan Quran sebelum dia sampai pada usia yang boleh dia nak hafal. Maka kita train dia supaya cintakan Quran daripada awal, supaya kecintaan tu tumbuh daripada awal. Tetapi kalau kita train daripada awal tu dia menari, apalagi menyanyi dan sebagainya, dia akan suka benda tu lah. Itu yang jadi masalah orang zaman kita ni kan. Jadi lagi jadi cabaran dia hari ni dengan adanya tab dan sebagainya, adanya gadget, peranti-peranti macam-macam yang diberi pada anak-anak yang masih kecil ni, lagi bahayalah. Kalau kita tengok mereka akan jadi ketagihan dan sebagainya, dan akhir sekali akan membentuk kita kata peribadi dan akhlak mereka, tingkah laku yang negatif. Allahul musta'an. Baik. Jadi At-Tabari pun tegur dekat Ibnu Kamil. Dia kata, aku hafal Quran ketika usia aku 7 tahun. Dan aku jadi imam solat ketika umurku 8 tahun. Dan aku menulis hadis ketika usia aku 9 tahun. Kena dengan apa? Anak Ibnu Kamil tadi 9 tahun. Yang Ibnu Kamil mula-mula larang anak dia mungkin 9 tahun tu nak ikut dia dalam majlis hadis. Nak tulis hadis. Kemudian Ibnu Kamil larang. Kata, kau masih muda lagi. Tak sepatutnya ikut. Kemudian apa? Kemudian Ibn Jarir At-Tabari dapat tahu tentang isu tu. Dia terus tegur. Kata, aku hafal Quran 7 tahun. Aku jadi imam solat 8 tahun.
8 tahun jadi imam solat kan. Jadi sekarang ni kita dah ada kan, kita tengok ada yang 8 tahun, 9 tahun dah jadi imam solat kan. Tapi jarang lah kan, jarang. Kita kebanyakan kita 8 9 tahun tu masih lagi kita kata apa? Beza lah kan. Tapi kalau orang yang betul-betul jaga, mereka yang ahli ilmu yang jaga anak mereka tu, memang kalau kita tengok waktu tu memang dia dah boleh dah boleh jadi imam kan. Benda tu tak kita kata tak mustahil bila kita tengok pada zaman sekarang. Kita nak bandingkan zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Baik, jadi menulis hadis di usia 9 tahun. Itu poinnya di sini. Maksudnya bagaimana memanglah ada perbahasan ulama tentang usia tu. Tapi kita tak mau sentuh kat situ. Tapi kita nak sentuh yang apa yang Ibnu Jarir At-Tabari bagi tahu tentang diri dia. So ini kalau kita tengok dinukilkan oleh pengarang bagi kitab Mu'jam Al-Udaba. Baik. Dan kalau kita tengok itu kita dapatlah dekat situ Imam Ibnu Jarir At-Tabari hafal Quran 7 tahun. So 7 tahun, 8 tahun dia jadi imam. Imam solat. Kemudian dia tulis hadis usia 9 tahun. Baik. Kita boleh dapat faedah dekat sini, anak-anak kita yang seusia dengan 7-8 tahun tu dah boleh mula bawa ke majlis ilmu. Tak perlu dihalang. 7-8 tahun. So, kalau boleh bawa yang 4-3 tahun tu tak apa juga. Tapi kalau dia boleh kawal tak apa. Takut nanti ganggu orang lain kan. 3-4 tahun tu tak berapa cerdik lagi kan, dia buat bising ke ada apa kan. Kalau kita boleh kawal tak apa, tak jadi masalah. 3-4 tahun tu kalau nak bawa, pastikan kita boleh kawal lah kan. So, tak ganggu orang lain, itu yang paling penting. Tapi kalau usia 7, 8, 9 tahun ni memang perlu digalakkan untuk dihadir ke majlis ilmu, majlis samak kitab ke kan, dengar talaki kitab dan sebagainya, untuk dibiasakan. Itu dari sudut janib tarbawi lah, dari sudut kita kata, dari sudut tarbiyah yang boleh kita ambil faedah daripada peribadi Imam Ibn Jarir At-Tabari. Baik. Kemudian kita nak sentuh tentang apa yang menjadi titik tolak dalam titik permulaan dalam hidup Imam At-Tabari ini. Sebenarnya kalau kita lihat dalam penulisan-penulisan kitab ulama berkenaan dengan biografi Imam At-Tabari, mereka tak akan meninggalkan perbahasan berkenaan dengan mimpi ayah kepada Imam At-Tabari. Mimpi Jarir. Jarir ini telah bermimpi. Satu hari dia telah bermimpi. So kita kena faham mimpi di sini adalah bisyarah. Bisyarah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yunus berkenaan dengan bisyarah bagi orang-orang beriman. So kita tengok kita ahli sunnah, kita menetapkan bahawasanya bagi orang-orang beriman mereka ada bisyarah, ada khabar gembira di dunia dan di akhirat. Dan dalam surah Yunus ayat 64 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkenaan dengan wali-wali Allah. Allah kata ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Allah sebutkan berkenaan dengan apa? Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Poin di sini dalam ayat 64, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa ketakutan bagi mereka dan juga tidak mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka siapa wali-wali Allah ni? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu adanya bushra. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, al-bushra iaitu apa? Allati basyaraha al-qaum atau basyara Allah biha haula al-qaum. فقال بعضهم هي الرؤية الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له وفي الآخرة الجنة. So Ibn Jarir At-Tabari sendiri nukilkan tafsiran salaf, iaitulah bushra di sini ulama salaf mentafsirkan adalah mimpi yang saleh, mimpi yang baik yang diperlihatkan Allah kepada seorang muslim yang beriman, yang bertakwa. Maksudnya mimpi orang-orang beriman, mimpi orang-orang saleh adalah khabar gembira. Bushra. Khabar gembira di dunia. Adapun di akhirat mereka akan mendapat syurga. Itu maksud ayat dalam surah Yunus ayat 64. So ayah Imam Ibn Jarir At-Tabari pernah bermimpi.
So bila kita sebut mimpi orang soleh ni tak ada isu lah kan. So kita faham lah. Tapi setengah orang kita ni bila disebut mimpi, dia sebahagian orang bila sebut mimpi dia terus allergic dengan mimpi. Sebab dia dah berhadapan dengan orang-orang khurafat, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang melampau dalam mimpi ni, jadi dia pun jadi akhir sekali dia tolak terus mimpi. Ini salah juga. Kita kena tegur. Sebahagian orang bila dia berhadapan dengan puak-puak pelampau di kalangan sufi, di kalangan wahdatul wujud dan sebagainya yang berdalilkan dengan mimpi dalam nak menentukan hukum sesuatu amalan dan sebagainya. Jadi akhir sekali dia tolak terus mimpi. Tak betul mimpi bagi orang beriman, kita kata dia adalah busyrah, dia adalah khabar gembira. Dan ini kita kena faham, dan ahli sunnah mengisbatkan hal itu kerana Quran sebut dan diterima oleh salafus salih, bahawasanya mimpi adalah satu khabar gembira, bukan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Itu kita kena bezakan. Baik. Jadi apa mimpi bapa kepada Imam Ibn Jarir At-Tabari, iaitulah Jarir bin Yazid. Mimpi yang beliau diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi beliau, iaitulah apa? Imam At-Tabari sendiri menceritakan, jadi ayah aku katanya pernah bermimpi melihat aku berada di hadapan Rasulullah SAW, dan di tanganku terdapat sebuah bekas ataupun kantung yang penuh berisi dengan batu, dan aku melemparkannya di hadapan beliau. Ini mimpi bapa Imam Ibn Jarir. Kemudian so mimpi dia bapa kepada Imam Ibn Jarir itulah Jarir bin Yazid telah melihat anaknya di hadapan Rasulullah dan di hadapan Rasulullah SAW, dan di tangan Ibn Jarir ada satu beg, ada satu kantung bekas, kantung kulit atau sebagainya, macam beg lah kan, yang berisi batu di dalamnya. Kemudian ayah dia nampak dalam mimpi itu Ibn Jarir At-Tabari ambil batu dalam kantung tu, baling di hadapan Rasulullah SAW. Bukan baling kat Rasulullah, baling di hadapan Rasulullah tengok. So kemudian bapa Imam Ibn Jarir At-Tabari pun bertemu dengan ulama yang ada di zaman tersebut yang mampu untuk mentakbir dan mentakwil mimpi, mentafsir mimpi. Syarat untuk mentafsir mimpi ni dia mesti orang yang saleh, orang yang menguasai Quran. Kalau kita tengok balik, ini yang ditetapkan oleh para ulama. Maksudnya kalau orang yang kuasai Quran, maksudnya di kalangan ahli tafsir, hafal Quran, ahli tafsir, bukan kuasai Quran ni dia ilmu taranum je, bukan macam orang faham, orang zaman kita faham ilmu taranum pun satu benda dibahas kan, bukan menguasai tajwid saja, tak, menguasai kita kata apa, tafsiran. Jadi orang macam ni, dan bukan Quran saja, berhadis, orang macam ni dia boleh tafsir mimpi. Dan orang yang paling layak untuk mentafsir mimpi adalah orang yang saleh dan orang yang kita kata yang ada, maksudnya yang boleh mentafsir ayat Quran dan yang boleh mensyarahkan hadis. Itu. Kalau kita ada mimpi, kita nak tanya orang soleh boleh. Ini kita kena faham. Tapi tak boleh diperluas-luaskan mimpi ni. Kalau mimpi yang balik macam yang Nabi ajar lah. Mimpi yang baik boleh kita cerita kepada orang yang kita cinta. Mimpi yang buruk jangan kita ceritakan. Kita minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan takkan memudaratkan kita. Dan mimpi pun tak boleh. Sebab mimpi ni dia macam fatwa lah. Takwil mimpi ni, tafsir mimpi ni dia macam fatwa. Sebab tu dia kena, bukan calang-calang orang lah. Maksudnya dia kena ada ilmu lah. Kalau dia nak takbir mimpi orang. Ini baru dengar orang tu, kawan tu mimpi ular hitam, terus dia kata kena sihir. Ini tak reti. Ini menimbulkan kemusykilan dan menimbulkan masalah pada orang lain. Last kali orang tu dia dituduh orang tu sihir dia. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita bila diserahkan takbir mimpi itu kepada orang yang jahil, orang di kalangan ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu. Tak boleh. Mestilah orang yang ahli sunnah, orang yang tak terlibat dalam bid'ah, orang yang mengetahui tentang tafsir Quran kalau dia nak. Tapi tak semua juga. Tak semua juga. Sebab itu kita tengok imam ahli sunnah macam Imam Al-Baghawi, dia ada dalam Syarh Sunnah, dia ada satu kitab takbir.
Begitulah Imam Al-Bukhari kan. Ada dalam Sahih Al-Bukhari ada kitab tentang takwil mimpi. Sebab itu kita kena faham benda ni tak di kalangan salafus soleh adalah sesuatu yang benda yang normal, yang biasa. Baik. Sebab itu sunnah Nabi, kalau kita tengok Nabi SAW antara yang Nabi SAW praktikkan, yang Nabi biasa buat dengan para sahabat ataupun dengan isteri-isterinya, lepas daripada subuh Nabi akan tanya, ada di kalangan kamu tak yang mimpi semalam? Apa-apa yang berlaku. Nabi SAW akan cerita mimpi dia. Tapi tak bolehlah kita nak kiaskan dengan orang zaman kita kerana Nabi mimpinya adalah wahyu. Tetapi orang-orang beriman mimpi mereka adalah tak sampai tahap wahyu tetapi adalah khabar gembira. Itu kita kena faham. Baik. Jadi apa yang takwil bagi mimpi bapa Imam Ibn Jarir At-Tabari, maksudnya takbir pada mimpi tersebut iaitulah apa, pada ketika dewasa kelak Imam Ibn Jarir At-Tabari akan menjadi seorang alim yang akan berkhidmat untuk agama, yang akan mempertahankan Rasulullah SAW dengan hujah-hujah. Dengan hujah-hujah. Jadi takwil dia, beg yang kantung yang berisi batu tu, itu adalah ilmu. Itu ditakwilkan dengan ilmu. Sebab kantung dia tempat tempat simpan. Sebab ilmu ni dia ada tempat simpan. Antaranya dada. Kan? Antaranya kitab. Tempat ilmu dicatat. Kemudian di dalam hati. So Imam Ibn Jarir At-Tabari ditakwilkan mimpi ayah beliau itu, iaitulah Imam Ibn Jarir At-Tabari akan membela Rasulullah. Apa takwil bagi batu yang Ibn Jarir At-Tabari baling depan Nabi SAW, Nabi tengok? Maksudnya hujah. Batu adalah hujah. Takwil bagi batu yang dibaling oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari iaitulah hujah-hujah, argumen dan juga alasan dan juga hujah-hujah yang dikemukakan oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam mempertahankan Islam. Dan ini terbukti kalau kita buka dalam kitab-kitab Imam Ibn Jarir At-Tabari. Buka saja kitab tafsir beliau, kita akan tengok macam itulah Imam Ibn Jarir At-Tabari, macam mimpi dia tu. Maksudnya berlaku. Takwil mimpi ayah dia tu berlaku. Kalau kita tahu, kita baca tentang Ibn Jarir At-Tabari, tentang bagaimana kitab-kitab beliau. Kalau kita tengok tafsir dia cukuplah, Jami'ul Bayan dan Ta'wil Al-Quran. Kalau kita boleh tengok, Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia akan kemukakan pendapat-pendapat yang tentang satu ayat ataupun tentang tafsiran satu ayat, dia akan bawa pendapat-pendapat yang batil. Dia akan bawa juga pendapat-pendapat yang tak betul, lalu dia akan berhujah. Dia akan membantah. So seakan-akan macam dibanding batu. Maksudnya memang berlaku takwil mimpi ayahnya Jarir Ibn Yazid terhadap Imam Ibn Jarir At-Tabari. Dan memang kalau kita buka dalam kitab-kitab beliau, dalam Sharihus Sunnah, kitab akidah beliau, kitab tafsir dan tafsir beliau, Jami'ul Bayan, kitab tarikh beliau, kita akan nampak tarikh tak berapa ketara sangat, tetapi kalau kita buka dalam tafsir Jami'ul Bayan, Ta'wil Al-Quran, kita akan nampak bagaimana Imam Ibn Jarir At-Tabari mempertahankan sunnah, mempertahankan Islam, mempertahankan kehormatan para sahabat, mempertahankan kehormatan Rasulullah SAW apabila adanya tuduhan-tuduhan syubhat ataupun keraguan yang cuba dibawa oleh mereka yang menentang Islam atau menentang sunnah. So itu kalau kita tengok balik, ini memang berlakulah mimpi seorang ayah yang soleh terhadap anak yang soleh. Sebab itu kita kata daripada titik tolak daripada mimpi tersebutlah. Sebab itu kalau kita tengok mimpi yang baik ni, dia akan menatijahkan perkara yang baik. So dia punya dia punya kesan bagi mimpi yang baik adalah menatijahkan perkara yang baik. Berbeza dengan mimpi yang buruk, dia akan kalau dapat mimpi yang buruk, maksudnya dia akan kalau orang itu tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, dia akan menatijahkan perkara yang buruk lah. Tapi mimpi yang baik, tandanya lagi kita tengok pada natijah dia. Natijah dia adalah kebaikan. So mimpi yang dapat mendorong ayahnya untuk terus bersemangat dan memotivasikan anaknya, iaitulah Muhammad bin Jarir, untuk menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu, dan padahal waktu itu beliau masih lagi muda. Baik. Kemudian kita tengok itulah titik tolak bagaimana permulaan mimpi seorang ayah memberi dorongan kepada seorang anak untuk menuntut ilmu. Benda ni sebenarnya tak pelik lah, sebab kita tengok begitulah juga
biografi ulama-ulama lain seperti Imam Al-Bukhari juga, kalau kita tengok ada kaitan dengan mimpi yang dilihat oleh mereka apabila nak mengarang Sahih Al-Bukhari dan sebagainya. Maksudnya yang mendorong dia untuk menulis kitab sahihnya itu adalah juga mimpi. Kalau kita tengok balik, dia tak akan lari kan. Baik. Dan kebanyakan ulama, maksudnya ulama salafus salih terdahulu, mereka memang maksudnya mereka di zaman yang kita kata ialah zaman yang murni, zaman yang kita kata keburukan ada tetapi kebaikan itu lebih dominan, ataupun keburukan tu banyak tetapi orang-orang yang soleh ini masih lagi ada terpelihara dan sebagainya. Kalau kita tengok, itulah yang menyebabkan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ulama-ulama ini dari sudut kita kata perkembangan permulaan hidup mereka itu yang baik. Baik. Kemudian kalau kita tengok permulaan Imam Ibn Jarir At-Tabari menuntut ilmu, iaitulah sudah tentulah beliau akan memulakan menuntut ilmu di tempat kelahirannya sendiri, iaitulah di Amul, Tabaristan. Dan ini memang sunnah para ulama lah, sebab mereka akan mulakan dulu menuntut ilmu di tempat sendiri sebelum mereka berihlah, sebelum mereka melakukan perjalanan. Baik. Dan ini adalah sunnah ulama. Maksudnya mereka takkan keluar ke luar negara ataupun luar negeri, melainkan mereka akan habiskan dulu proses ataupun mereka akan habiskan dulu pengajian yang ada di tempat mereka sendiri, supaya mereka tidak membawa sesuatu perkara yang akan, maksudnya tak memberikan kejutan yang sangat teruklah kepada orang-orang yang berada di tempat asal mereka. Berbeza dengan kita, sebahagian kita hari ini mungkin kita tak berapa nak menuntut ilmu dekat tempat negeri kita, kemudian kita keluar tu kita bawa kejutan, itu yang jadi masalah kan. Sebab itu kalau kita tengok kebanyakan orang, bila dia tak dulu melazimi ataupun tak dulu membiasakan menuntut ilmu di kawasan, di tempat dia sendiri, kemudian tapi tak susah juga kita nak kata tak berlaku sebenarnya, sebab paling kurang dia ada zaman sekarang ni, paling kurang kita menuntut ilmu ada secara formal kan, sudah ada sekolah rendah dan sebagainya, tu still kita kata boleh dikatakan dah ada latar belakang kan. Tapi kalau dalam konteks zaman dahulu, yang dimaksudkan dengan proses menuntut ilmu ni adalah proses talaqi lah, proses talaqi, mengambil ilmu daripada afwahil masyayikh, daripada mulut-mulut masyayikh, daripada dengan menadah kitab dan sebagainya. Baik. Dan jadi kemudian barulah Imam Ibn Jarir At-Tabari setelah itu pergi ke negeri yang berdekatan dahulu, negeri jiran. Dan kalau kita tengok balik, Imam Ibn Jarir At-Tabari menuntut ilmu daripada guru secara langsung, dan menghafalnya, dan serta dia membukukan, dia menulis, dia mencatat. Dan baik, kalau kita tengok balik apa yang usaha Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam menuntut ilmu ni, pernah kalau kita tengok pernah diceritakan, kalau kita tengok Imam Ibn Jarir kata, kami pernah menulis di berdekatan ataupun di sisi Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Lalu dia pun menemui kami beberapa kali dalam satu malam dan bertanyakan kepada kami apa yang telah kami tulis. Kemudian dia pun mengulangkan bacaannya kepada kami. Itu bentuk cara menuntut ilmu ketika itu. At-Tabari juga mengatakan, kami pernah bertemu, kami pernah menemui Ahmad bin Hamad Ad-Dawlabi yang tinggal di daerah Rai, di sebuah daerah di Rai di Parsi. Berdekatan lah dengan Tabaristan tu, yang berjarak cukup jauh, tapi dialah jarak dulu jauh kan, tak ada lagi kenderaan laju macam kita sekarang. Jadi kami menyeberang daerah perairan beberapa jauh, layaknya beberapa jauh, dan seperti orang yang tidak waras. Imam Jarir kata, kami menyeberangi daerah perairan yang jauhnya itu orang yang, maksudnya orang yang tak waras saja yang akan sanggup menyeberang kawasan-kawasan yang bahaya dan sebagainya. Sampailah kami sampai ke tempat Ibnu Humaid, iaitulah Muhammad Ibnu Humaid Ar-Razi, dan kami mendapati majlisnya dan kami datang. Maksudnya nak bagi tahu himmah dan juhud, bagaimana semangatnya ulama terdahulu, mereka menuntut ilmu, mereka sanggup meredah daerah, meredah kita kata kawasan yang berbahaya dan sebagainya,
sehingga diibaratkan seperti orang yang gila sahaja yang sanggup lalu dekat jalan ataupun kawasan yang teruk macam tu, untuk mendapatkan majlis ulama. Juhud ulama terdahulu kan. Dan teringat dulu waktu kami mengaji di Yaman dulu, kami kena nak daripada Sana'a nak ke Damas tu, jadi kita kena tutup muka. Dan waktu tu memang tak terfikir memang gila jugalah. Apa yang Ibn Jarir Tabari kita pun fikir juga, memang orang yang gila saja yang boleh pergi. Maksudnya kita daripada negara yang aman, kita pergi tempat yang perang. Bayangkan tempat yang perang, kita nak pergi menuntut ilmu kat tempat yang perang. Maksudnya orang yang gila saja yang akan anggap benda tu normal. Tapi waktu tu kita dah tak ada pilihan. Bila kita dah sampai, kita dah beli tiket dan sebagainya, kita dah tak ada pilihan sebab kita datang memang nak menuntut ilmu. Waktu tu kita kena jalan juga daripada Sana'a ke Sa'dah tu, dan kita terpaksa mengharungi checkpoint. Setiap kawasan yang ada checkpoint kita kena lalu dengan gerun, kerana sebelum tu kita dengar ada berita tentang ada penuntut daripada luar negara yang dicolek dan sebagainya dalam perjalanan kan. So kalau kita tengok dalam situasi perang, maksud orang yang pernah belajar di luar negara yang dalam keadaan situasi yang ada peperangan ni, dia boleh tahulah macam mana kalau kita cerita dekat orang yang tak pernah alami kesusahan tersebut, orang akan kata gila. Ya, betul lah sebab kita kata tempat ni macam apa yang nak beritahu ni, macam Ibn Jarir Tabari sebut ni, orang gila saja, orang yang gila orang akan cakap orang gila saja yang sanggup untuk lakukan perjalanan tersebut. Tapi bagi kita waktu tu anda ingat lagi usia anda baru berapa tahun, 18 tahun. So kita tinggalkan universiti di Malaysia ni, kita pergi sangkut bersusah payah sebab kita nak cari ilmu yang bertalaki kepada ulama waktu tu. Sebab tu orang gila, bila kita fikir balik waktu ni, kita kata orang gila saja yang sanggup buat macam tu. Sebab memang susah sebab kita memperjudikan nyawa kita. Sebab tu waktu kami pergi tu, kami kena pakai mulasam, kena pakai serban yang tutup muka. Macam ninja tu, tutup. Kalau dia nampak muka kita waktu tu, kita pun tak berapa, masih lagi muda. Kalau dia nampak muka kita ni muka yang orang luar, maka dia akan tangkap, dia akan colek. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan, dan sampai sekarang kita dah boleh balik. Kita dah ada dekat Malaysia dah, Alhamdulillah kan. Baik, itu pengalaman lah. Kalau nak faham apa yang Imam Ibn Jarir Tabari kata tu, anda boleh faham lah. Maksudnya kita pernah rasa benda tu, kesusahan tu. Dan kalau kita tengok balik, inilah kesusahan. Kita masih lagi tak dianggap, sebab kita naik kereta lagi kan, still ada kereta, tapi still jauh jugalah. Tapi ulama dulu berjalan kaki, naik kuda, naik unta kan. Tapi mereka tetap sabar dan tetap bersemangat nak menuntut ilmu. Kita hari ni ilmu datang free of charge, datang di depan kita secara online. Kita duduk depan laptop, depan handphone kita dan sebagainya. Just kita dengar, tapi still malas. Itu beza kita lah. Still macam-macam lah. Ada orang yang dengar, ada orang tak dengar, ada yang dengar gitu-gitu kan. Wallahul musta'an. Sebab itu perlunya ada disiplin lah. Perlunya kita kena tetapkan disiplin kita. Sebab kita hari ni, zaman pandemik ni, kita tak boleh berhelah kan. Jadi kita rehlah rehlah jiwa kita kan. Sebab kita masing-masing ada online kan. Ilmu tu dapat dengan free, datang dekat kita, masuk ke rumah kita dengan free. Tapi kita masih lagi bagi banyak alasan tak mahu menuntut ilmu dan sebagainya. Allah musta'an. Sebab itu zaman kita ni lebih pada kita berhajat kepada kita kena korbankan masa, dan kita kena banyak korbankan masa dan duit ringgit itu untuk menuntut ilmu. Sebab itu dia punya ganti dia kan. Sebab zaman dulu dia lebih pada, yalah sama je sebenarnya, sama, cuma dalam konteks yang berbeza lah. Sebab zaman dulu lagi susah lah, kalau kita tengok lagi susah. Tetapi itu sebab kalau kita tengok ulama-ulama zaman dulu, dia orang betul-betul kita kata hargai ilmu tu. Dia orang betul-betul, kalau kita tengok ilmu tu berkesan dalam peribadi mereka, dalam tingkah laku mereka. Orang zaman sekarang berbeza kan, berbeza. Maksudnya dia kadang-kadang ilmu tu hanya kita tengok zaman sekarang lah, sampai tak hormat cikgu kan, maki hamun dekat cikgu, kemudian baling saja nota-nota buku-buku tu, baling dekat sungai lepas periksa, lepas exam, anggap bebas. So ilmu tak diamalkan.
So ilmu dijadikan sebagai hanya semata-mata untuk peperiksaan. Habis peperiksaan, habis. Itu konsep sekolah dan sebagainya. Kalau kita tengok dia tak membantu untuk membentuk syakhsiah peribadi seseorang. Berbeza dengan sistem pengajian yang seperti ulama terdahulu, sistem pengajian yang talaki ni, dia lebih menuntut, kita kata dia lebih, nilai tambah yang ada dalam sistem tersebut memang tak nak dinafikan dalam membentuk syakhsiah. Cuba kita tengok macam di pondok-pondok kan, mereka kena berdikari dan sebagainya. Itu contohlah kita tengok macam mana sistem itu dapat memberi bukan setakat ilmu, bahkan amalan dari sudut bagaimana mereka nak mempraktikkan. Zaman sekarang ni anak-anak kita ni manja lebih. Sebab itu kadang-kadang kita tengok macam mana sebab apa banyak berlaku kerosakan akhlak, keruntuhan akhlak, sebab kerana kita tak didik anak kita tu dengan seperti orang dulu-dulu didik. Orang dulu didik, dia memang kalau marah kan. Anak tu kalau dia rotan, dia rotan. Sebab kalau tak dengar cakap, dia rotan. Anak zaman sekarang ni rotan pun tak boleh. Kan? Kalau rotan kena naik mahkamah pula. Kan? Punya teruknya nak bagi tahu sistem pendidikan. Jadi macam mana kita nak harapkan generasi akan datang ni lebih baik kan? Sebab tu kalau kita tengok balik makin lemah, makin mundur, makin lemah kan. Generasi muda hari ni hanya tahu main game, hanya tahu main peranti, hanya tahu main gadget. So fizikal pun dah tak kuat kan? Kemudian mudah sakit-sakit, kemudian dari sudut ilmu pun tak berkembang. Jadi itu yang kita kena fikirkan. Zaman sekarang ni maksudnya memang itulah sebab kenapa kita kena support sahabat-sahabat kita, asatizah yang buat, asatizah sunnah yang buka kita kata madrasah, ma'had tahfiz yang sunnah yang ada di sekeliling kita. Kita kena support betul-betul kerana dia nak didik generasi yang akan datang kan. Hafal matan dan sebagainya macam ustaz kita yang buat macam Ustaz Yunus di Baitul Rahmah. Maksud kita kena support habis-habisan, support supaya sistem pengajian yang base pada manhaj dan cara ulama ni dapat berterusan. Itu kita kena support kan. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik Imam At-Tabari juga menyebutkan, kalau kita tengok balik apa yang disebutkan tadi, iaitu nak bertemu dengan majlis Muhammad Ibn Humaid Ar-Razi, seorang ulama hadis yang hebat. Baik, kemudian kalau kita tengok balik tradisi ulama terdahulu, boleh kita sebut sunnah ulama terdahulu juga, mereka akan mengembara di negeri-negeri yang lain juga. Jadi kalau kita tengok balik Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia ada pasang niat ketika itu usia beliau dalam belasan tahun, dalam 17 atau 16 tahun, masih muda, belasan tahun, 16 atau ke 17 tahun ataupun 18 tahun lebih kurang, maka dia dah mula untuk melakukan rihlah dan awal. So, sebab itu yang membentuk peribadi seseorang, sebab itu penting kat mana dia rihlah. Sebab itu kebanyakan orang kita hari ini dia lebih tak menjadi masalah bila dia hantar anak dia dekat negara-negara kafir untuk mengaji ilmu keduniaan. Tetapi kita tengok kalau dia dididik anak-anak tu daripada awal untuk maksudnya daripada daripada awal usia mereka itu, mereka tak dikenalkan dengan manhaj agama, itulah yang akan menjadi kerosakan kepada mereka bila mereka pergi ke negara-negara yang bukan Islam ini. Itu yang kita takutlah, yang menjadi masalah dari sudut keruntuhan akhlak, pengaruh teman rapat dan sebagainya, itu sangat memberi kesan. Sebab tu orang-orang Islam ni sepatutnya dididik daripada awal, belajar adab. Pada awal tu pergi ajar anak, bawa anak dia pergi belajar dekat tempat-tempat pengajian untuk belajar adab. Walaupun dia tak dapat ilmu, paling kurang dia dapat adab daripada ulama-ulama ataupun masyayikh, asatizah dan sebagainya. Itu antara satu bentuk contoh tarbiyah yang baik. Dan kalau kita tengok Imam Ibn Jarir At-Tabari pada awalnya memang bercita-cita nak pergi ke Baghdad. Sebab kalau kita tengok period waktu tu zaman 200-300 tahun itu, memanglah di Baghdad ketika itu ada beberapa isu lah. Ketidakstabilan politik tu memang adalah pada zaman 200 Hijrah, 300 Hijrah ni memang zaman Bani Abbasiyah.
dan pusat pemerintahan dan pusat pentadbiran ketika itu di Baghdad, tetapi tak menafikan center ilmu, pusat ilmu itu still ada. Majlis-majlis ilmu masih berjalan. Dia macam kita boleh ibaratkanlah macam sekarang lah, kita di dalam negara kita ni macam memanglah politik tak stabil kan. Pemerintah pun ada yang macam-macam lah kita tengok sekarang ni, tetapi majlis ilmu masih berjalan. Itu adalah rahmat. Dan ini kalau kita tengok balik dalam zaman-zaman ketidakstabilan politik dalam pentadbiran Islam ini, kalau kita tengok zaman Bani Abbasiyah, zaman Bani Umayyah, Bani Umayyah pada period yang terakhir, Bani Abbasiyah pada period pertengahan, kalau kita tengok balik memang berlaku ketidakstabilan politik dan juga tetapi tak menafikan perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu tetap berterusan dan ini yang kita kena terus hidupkan. Biarlah orang politik nak bergaduh, majlis ilmu tetap diteruskan. Sebab itu adalah satu pengkhianatan bila kita cuba mencampur adukkan antara majlis ilmu ni dengan politik. Yang cakap terus terang. Sebab apa? Kenapa kita marah bila ada orang yang dalam lapangan ilmu yang cuba nak tarik ahli ilmu ataupun nak tarik penuntut-penuntut ilmu masuk ke kancah politik, ini adalah satu pengkhianatan. Kerana apa? Dengan itu telah menghalang seseorang untuk menuntut ilmu. Tak percaya, anda boleh cabar orang yang dulu dia mengaji, dia menuntut ilmu, dia ada kelas dan sebagainya. Bila dia masuk politik, dia takkan betah dah dengan ilmu. Anda cabar, ada tak orang yang masuk politik dia akan terus. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Tu pun still tak boleh nak komit dengan ilmu 100%. Still dia ada terbawa-bawa unsur-unsur politik dan sebagainya. Sebab itu kita zaman sekarang ni politik yang tak stabil, kemudian politik yang bukan politik Islam pun, politik demokrasi, lagilah kita kena jauh kan. Lagilah kita kena jauh kan daripada cuba untuk dimasukkan ke dalam maksudnya ini dalam lapangan ilmu. Maksudnya bukan orang setengah orang dia menganggap itu adalah sekular, memisahkan politik dengan agama, tak. Tetapi kerana kita tahu bahawasanya ini sebenarnya manhaj yang ditempuh oleh para ulama terdahulu, mereka maksudnya walaupun ketidakstabilan politik itu berlaku, mereka terus tetap amanah dalam menyampaikan ilmu tanpa menzahirkan mereka ini berpihak pada mana-mana pihak kalau kita tengok. Dan itu sebenarnya penting. Dan kerana ahli ilmu dia bukannya alat yang digerakkan oleh mana-mana pihak. Dia adalah orang yang menyampaikan ilmu. Itu kita kena faham. Dia bukan digerakkan oleh ahli politik, dia bukan digerakkan oleh rakyat dan orang kebanyakan. Mereka ahli ilmu adalah pengawas. Mereka mengawas akan hak Allah yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah dan hak Allah yang perlu dilaksanakan oleh rakyat. Itu peranan ahli ilmu. Kita kena faham. Sebab itu kalau kita tengok balik Imam At-Tabari, dia memang dah daripada awal lagi dia memang dah berniat dia nak pergi ke Baghdad untuk bertemu dengan Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia nak belajar daripada Imam Ahmad. Tetapi bila dia dah sampai dekat pintu Baghdad, ini kalau kita tengok balik, bila Imam At-Tabari sebelum sampai ke pintu kota Baghdad, apa yang berlaku? Maksudnya Imam At-Tabari 241 Hijrah dia sampai di dalam perjalanan nak ke Baghdad. 241 Hijrah, siapa wafat? Imam Ahmad bin Hanbal wafat. Tak sempat dia nak ambil ilmu daripada Imam Ahmad. Kerana Imam Ahmad dah wafat. So kat sini sebenarnya dia menjawab tuhuhan orang yang mengatakan Imam At-Tabari ni ada konflik dengan mazhab Ahmad. Ada konflik dengan mazhab Hanbali. Salah. Imam At-Tabari, mungkin tuduhan tu sebab mereka melihat Imam Ibn Jarir At-Tabari tak berapa banyak nukilkan pendapat Imam Ahmad dalam pendapat dia. Kalau kita buka dalam tafsir At-Tabari pun tak banyak. Mungkin itu tuduhan. Mereka mengatakan Ibn Jarir At-Tabari tak suka mazhab Ahmad. Salah. Sedangkan ini peristiwa ini menunjukkan Imam At-Tabari memang mengagumi Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab apa? Sebab beliau memang nak pergi, nak masuk ke nak masuk ke Baghdad, nak bertemu dengan Imam Ahmad, nak ambil ilmu daripada Imam Ahmad. Tapi tak sempat. Takdir Allah mendahului Imam Ahmad wafat dah waktu tu.
Baik, 241 Hijrah. Waktu tu Imam Ibn Jarir At-Tabari usia dia berapa? Baik, 241 tolak 224. 17 tahun. Subhanallah. 17, 18 tahun. Dah nak pergi jumpa Imam, nak pergi majlis Imam Ahmad. Maksudnya, sum'ah ataupun syuhrah Imam Ahmad ni, nama Imam Ahmad ni dah memang mekar di kalangan ahli sunnah ketika itu. Sampai ke Tabaristan. So Imam Ibn Jarir At-Tabari di Tabaristan, maksudnya nak ke Baghdad. Sebab apa? Sebab nak menuntut ilmu daripada Imam Ahmad. Tapi tak sempat kerana tahun tersebut Imam Ahmad meninggal. So usia Ibn Jarir At-Tabari ketika itu 17, 18 tahun. So kita bayangkan macam mana. Sebab tu ini menolak dakwaan orang yang mendakwa Imam At-Tabari tak suka mazhab Ahmad ataupun mengkritik mazhab Ahmad salah. Ini confirm salah sebab sejarah membuktikan Ibn Jarir At-Tabari nak pergi menuntut ilmu Imam, tapi tak sempat. Sebab itulah kenapa tak sempat. Sebab Imam Ahmad dah wafat, kemudian sebab itulah kalau kita tengok balik, beliau sempat ambil daripada beberapa orang ashab Imam Ahmad, tetapi tak banyak beliau riwayatkan. Sebab itu Ibn Jarir At-Tabari dia dikenali dia lebih banyak mazhab yang terawal yang dia kalau kita tengok sebelum dia jadi mujtahid mutlak, dia lebih banyak condong kepada mazhab Syafi'i. Sebab dia ambil daripada ashab Syafi'i. Itu kita kena fahamlah kan. Baik. At-Tabari dia kata apa? Ketika kalau kita tengok balik Imam At-Tabari bila sampai dia tak sempat bertemu dengan Imam Ahmad rahimahullah, kemudian beliau rahimahullah kembali dan ada yang kata dia sempat ambil daripada beberapa orang ashab Imam Ahmad, dan kalau kita tengok setelah itu beliau berguru dan pergi menuntut ilmu di Basrah pula. Kalau kemudian di Kufah, kalau kita tengok At-Tabari pergi ke Basrah, kemudian ke Kufah. Kalau kita tengok Kufah, antara guru beliau yang masyhur iaitulah perawi hadis Sahih Muslim, iaitulah Abu Quraib Muhammad ibn Ala Al-Hamadani yang wafat 243 Hijrah. So ini antara rawi dalam Sahih Muslim, Muhammad ibn Ala Abu Quraib. Dan dia antara guru yang syadid, guru yang sangat keras pengajian dia, maksudnya sangat keras terhadap murid dia. Sampai ada yang tak ramai yang boleh selesaikan pengajian kerana tak sabar dengan Abu Quraib Muhammad ibn Ala Al-Hamadani. Sebab tu kita kena raikanlah, ada guru-guru kita yang berbeza-beza lah. Ada guru kita yang agak tegas, kan? Ada guru yang lemah lembut, ada guru yang macam-macam lah, kan? Sebab tu kita kena tengok lah. Sebab tu yang paling penting adalah kita sabarlah dengan guru kita, kan. Jadi yang paling penting kita sabar dan kita ambil ilmu mereka dan manfaatkan, dan kita sabar dan mendoakan mereka kebaikan dan sebagainya. Baik. Dan Abu Quraib ni, kalau kita tengok Muhammad bin Ala Al-Hamadani, memang sangat, kalau memang dia memang dikenali sebagai yang memang ramai tak tahan lah kalau belajar dengan dia. Kan? Sebab tu kalau tengok ramai yang tak boleh selesaikan pengajian dengan Abu Quraib. Kan? Jadi At-Tabari pun dia masih muda waktu tu. Dia rasa macam baru 18-19 tahun, 17-18 tahun. Kan? Jadi rasa macam takut juga, kan. Takut juga ni, saya takut tak sanggup nak selesaikan sebab dia dengar yang tak apa, maksudnya dengar Abu Quraib ni agak tegas, agak garang dan sebagainya. Dia pun takut juga. Tetapi tengok himmah. Maksudnya walaupun orang cakap macam-macam, dia kata aku kena pergi juga. Kerana Abu Quraib ni adalah Abu Quraib Muhammad bin Ala Al-Hamadani, seorang rawi dari Sahih Muslim dan juga ulama hadis yang masyhur. Baik, jadi Imam At-Tabari pergi. So ini menunjukkan seorang lelaki dia kena berani lah, kan. Buat apa takut-takut. Sebab tu kita hari ni, kebanyakan kita ni ajar didik anak kita ni takut bila orang kata. Orang kata apa dia, Allah guru ni apa dia. Kita sendiri pun, kan, macam tu, kan. Macam tu perangai kita. Bila dengar tak boleh, jangan apa, kelas ustaz tu, kelas syekh tu ataupun ustaz tu, dia akan tanya murid-murid dia soalan. Tak payah pergilah, takut. Ni awal-awal lagi dah kalah, kan. Kalau dah tua-tua tu tak apalah, tapi ni masih muda lagi dah kalah. So tak ada semangat, kan? Tak ada semangat dalam menuntut ilmu. Jadi kita kena tengoklah, kan. Kita tengok balik kita ni. Kadang-kadang kita ustaz kita tu tak tanya soalan pun, kan. Tak tanya soalan pun. Dia angkat suara sikit pun dah terlampau manja kot, kan. Dah terasa, kemudian tak datang. Itu kita kata orang macam ni memang fail lah. Dia memang fail, kan.
Tapi ulama dulu memang dia orang pergi, dia orang sanggup terima risiko, kena marah ke apa ke, dia orang sanggup. Kerana yang penting ilmu. Yang penting ilmu. Baik. Jadi Imam At-Tabari yang terus pergi. Dan bila Imam At-Tabari pergi, kalau kita tengok, dia cerita balik. Aku mendatangi pintu rumah Abu Quraib ni bersama dengan beberapa ahli hadis. Tiba-tiba keluar daripada pintu rumahnya Abu Quraib. Kami pun minta izin untuk masuk. Namun, Abu Quraib mengatakan, siapa di antara kamu yang hafal apa yang pernah dia tulis daripada aku? Ini hadis lah. Kami pun memandang antara satu sama lain. Semua orang duk tengok satu sama lain. Kemudian yang sahabat-sahabat At-Tabari ni semua tertumpu kepada At-Tabari. Semua tengok Imam At-Tabari. Kemudian Abu Quraib pun tanyalah. Dan semua tengok At-Tabari. Abu Quraib tanya, apa yang kamu hafal dan apa yang kamu hafal apa yang aku dah tulis. Kemudian sebelum tu kawan-kawan dia tanya, apa yang kamu hafal Ustaz Tabari? Kau hafal kan Muhammad bin Jarir kan? Kau hafal? Kemudian kata, ya aku hafal. Kemudian mereka pun kata, wahai Tok Guru, wahai Tuan Syekh, ini orang ni hafal. Tanya dia. Semua pakat apa? Hala dekat Imam At-Tabari. Semua pakat hala dekat Imam At-Tabari. Kemudian Imam At-Tabari pun menjawab ya. Maka Imam At-Tabari pun kata, Syekh Abu Quraib telah meriwayatkan kepada kami masalah ini pada hari ini, masalah ini pada hari ini, kaza wa kaza, kaza wa kaza. Dia pun cerita apa yang dihafal daripada apa yang diambil dah daripada tulisan berkenaan dengan apa yang diajarkan oleh Abu Quraib. Maksudnya dia orang dah hadir lah majlis dia ketika itu, dah hadir dan dia nak murajaah. Kan? So hafalan tu penting waktu tu. Baik. Kemudian Abu Quraib pun dengar ketangkasan dan juga kekuatan ingatan Ibn Jarir At-Tabari ini. Abu Quraib pun tanya lagi beberapa masalah dan akhir sekali Ibn Jarir At-Tabari boleh jawab, dan akhir sekali Abu Quraib pun mengakui akan kehebatan At-Tabari dan beliau mengatakan, ta'al, tafaddal, masuklah ke rumah aku. Masuklah. Dan Abu Quraib pun sangat menghormati dan sangat mengagungkan Imam At-Tabari, sangat memuliakan Imam At-Tabari, padahal usianya ketika itu baru dalam 17-18 tahun, masih muda. Dan banyak dia suruh At-Tabari ni, maksudnya sahabat-sahabat dia lain supaya rujuk kepada At-Tabari. So itu menunjukkan At-Tabari rahimahullah ketika itu. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik setelah itu Imam At-Tabari, kalau kita tengok, dia kembali balik ke Baghdad. So dia tak walaupun dia tak sempat bertemu dengan Muhammad, tetapi ramai lagi ulama-ulama hadis, ulama-ulama yang berada di Baghdad, kerana Baghdad adalah kota ilmu, ini center, pusat ketamadunan ilmu. Sebab itu Imam At-Tabari balik ke Baghdad dan di sana dia menulis hadis dan tinggal di sana untuk beberapa lama, dan dia juga mempelajari ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu Quran. Kemudian dia pergi rehlah ke Mesir. Rehlah ke Mesir ni dua kali. Kalau kita tengok balik dalam perjalanan dia nak ke Mesir tu, dia sempat menulis ilmu daripada masyayikh di Syam dan sekitarnya, sampailah dia tiba di Fustat. Maksudnya dalam perjalanan pun sempat menuntut ilmu lagi kan. Itu nak beritahu ulama dulu memang mereka memanfaatkan masa. Baik, sampai di Fustat. Fustat ni capital Mesir lah ketika itu. Diasaskan pada zaman Amr bin al-As radhiyallahu an. Iaitulah Imam Ibn Jarir At-Tabari. Dia rehlah pertama dia ke Mesir dalam tahun 253 Hijrah. So ketika itu usia dia berapa? Dalam 28 tahun. So dalam 28 tahun waktu tu rehlah beliau berlaku pertama kali di Mesir ketika usianya 28 tahun. Setelah dia menuntut ilmu di tempatnya di Baghdad, dia pernah pergi sekali lagi. Kemudian di Baghdad yang paling lama antara yang lama, di Kufah dan Basrah. Kemudian barulah Imam At-Tabari rehlah ke Mesir, dan dalam perjalanan tu dia sempat menuntut ilmu di Syam. Maksudnya dalam perjalanan daripada Baghdad ataupun nak pergi ke Mesir, maksudnya melalui kawasan Syam, so dia sempat ambil ilmu daripada masyayikh di Syam. Baik, itu 253 Hijrah. Dan daripada sana dia sempatlah bertemu dengan, di Mesir dia sempatlah bertemu dengan ulama-ulama daripada dengan mazhab Maliki,
mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ibnu Wahab dan juga yang lainnya, dan lalu dia pun bergurulah daripada mereka. Di Mesir tak salah dia sempat bertemu dengan Al-Muzani, kalau tak salah Al-Muzani, ataupun Yunus ibn Abdi ataupun Rabi' bin Sulaiman kalau tak salah, ataupun Yunus bin Abdul A'la kalau tak salah, maksudnya ashab Syafi'i. Dan kalau kita perasan tadi, Imam Ibn Jarir At-Tabari juga dia satu batch dengan Imam Ibn Khuzaimah. Dia ada 4 Muhammad. 4 Muhammad yang masyhur, mereka adalah satu batch dan mereka adalah hebat. Siapa? Pertama Muhammad bin Jarir At-Tabari, kedua Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah, pengarang Sahih Ibn Khuzaimah dan pengarang Kitab Tauhid. Ibn Khuzaimah ni satu batch dengan Ibn Jarir, kawan baik, kawan sepengajian, Muhammad. Yang ketiga Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi ataupun Al-Marwazi, pengarang kitab apa? Qiyamul Lail ataupun kitab As-Sunnah Al-Marwazi, dan juga kitab banyak lagi kitab beliau. Ini juga antara tokoh hebat Muhammad juga. Yang keempat Muhammad Ibn Harun Ar-Ruwaini. Muhammad bin Harun Ar-Ruwaini juga pengarang Musnad ataupun Musnad Ar-Ruwaini. Ini juga antara yang hebat. So ada 4 ni, mereka ni satu batch. So mereka pergi ke Mesir bersama-sama. Itu batch. Kalau kita tengok Ibn Jarir At-Tabari dengan Ibn Khuzaimah merapat. Jadi kalau kita orang yang tuduh Ibn Jarir At-Tabari ni bukan salafi, bukan akidah salaf, memang bodoh lah, memang tak tahu sejarah. Memang terlampau bodoh sangat. Kerana kita tahu bahawasanya Ibn Khuzaimah memuji Ibn Jarir At-Tabari. Ibn Khuzaimah ni Imamul A'immah, memang ma'ruf, Imamul A'immah dalam mazhab Syafi'i, dan pengarang Kitab Tauhid yang dituduh oleh Ahlul Kalam sebagai Mujassimah, Ibn Khuzaimah. Jadi Ibn Khuzaimah ni kawan rapat Ibn Jarir At-Tabari. So kita jangan, maksudnya kalau kita faham pun connection, hubungan antara At-Tabari dengan Ibn Khuzaimah ni, so kita senang je kita nak tempis dakwaan dan tuduhan orang yang kata kononnya At-Tabari ni tak ikut, dia mentakwil ayat-ayat sifat dan sebagainya. Salah sama sekali. Buktinya sangat banyak lah kan. Antaranya yang kita boleh tunjukkan, antaranya hubungan antara At-Tabari dengan Ibn Khuzaimah. Dan sudah tentulah kita buka dalam tafsir At-Tabari, bukalah tafsir dia pada ayat-ayat sifat, kita akan tengoklah bagaimana manhaj dan akidah Imam At-Tabari dalam berinteraksi dengan ayat-ayat sifat. Itu tuduhan-tuduhan yang kita kata datang pada orang kemudian yang jahil lah. Kebanyakan orang yang kemudian ni dia tak tahu, dia mungkin tak pernah baca, ataupun dia memang tak tahulah, kita kata tak malu, dia tergamak buat tuduhan terhadap ulama-ulama besar macam ni kan. Allah musta'an. Baik. Jadi usia dia ketika itu 28 tahun ke Mesir, dan kalau kita tengok ada cerita yang dihikayatkan berkenaan dengan 4 Muhammad ni. So kita sebut tadi Muhammad bin Jarir At-Tabari yang kita sahib terjemah ni, yang kita tengah cerita pasal dia. Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah, pengarang Kitab Tauhid dan Kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, pengarang Kitab As-Sunnah dan juga pengarang Kitab Qiyamul Lail ataupun Kitab Ta'zim Qadri Salah, Muhammad Al-Marwazi, dan juga Muhammad Ibn Harun Ar-Ruwaini. So 4 Muhammad ni. 4 Muhammad ni diceritakan memang mereka ada satu kisah yang menarik lah. 4 Muhammad ni masuk Imam At-Tabari dalam rihlah mereka ke Mesir. Satu malam mereka keempat-empat ni kehabisan bekalan. Bila sampai ke Mesir mereka habis bekalan. Dan kalau kita tengok Imam Ibn Jarir At-Tabari, bila dia berhelah ke mana? Ke Kufah, ke Basrah, ke Baghdad, dia ada pernah waktu ayah dia lambat hantar bekalan, lambat hantar duit. So sebab itu kalau kita tengok balik, ayah dia memang tak bagi dia kerja apa semua, memang support dia untuk menuntut ilmu. So ayah dia lambat sikit hantar duit, jadi dia terlambat. Jadi dia terpaksa jual dia punya barang-barang dan jual dia punya beberapa kitab. Kalau kita tengok ini nak bagi tahu macam mana dia ulama dulu sebah kan. Baik, kemudian waktu 4 Muhammad ni, Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, Muhammad Ibn Harun Ar-Ruwaini, mereka sampai ke Mesir tu mereka tak ada bekalan, habis. Dia tak ada makanan waktu satu malam. Ya. Kemudian waktu tu empat orang ni mereka suruhlah salah seorang daripada mereka ni keluarlah pergi cari bekalan.
pergi cari orang yang boleh bantu. Tetapi pada malam yang sama, ada seorang wazir atau seorang menteri ataupun seorang pemerintah ni, dia bermimpi. Dalam waktu yang sama dia bermimpi. Dia bermimpi ada seorang lelaki datang bagi tahu dekat dia, kamu boleh tidur dalam keadaan empat Muhammad tengah kelaparan. Kamu boleh tidur lagi dalam keadaan 4 Muhammad dalam kelaparan dan kesusahan. Kemudian bila dia bangun, dia pun pelik lah apa mimpi dia, maksud mimpi dia. Kemudian tiba-tiba datanglah tak salah Ar-Ruwaini datang bertemu dengan dia. Waktu tu dah dia terfikir ada orang yang dalam keadaan berhajat, yang perlukan bantuan, dan ketika itu dia bertemu dengan salah seorang Ar-Ruwaini kalau tak salah yang pergi, ataupun Marwazi. Pergi ditanyalah ada masalah ke apa dia, tak datang, kebetulan datang dan tak bagi tahu mereka kehabisan bekalan, tak makan dalam malam tadi, tak seharian tak makan, kelaparan dan sebagainya. Kemudian si wazir pemerintah tadi pun menjemput mereka keempat-empat tu, kemudian dilayannya dengan baik, diberi makanan dan beri bantuan. So di sini maksudnya bantuan Allah kepada orang-orang yang soleh dalam keadaan tersebut, dalam keadaan yang demikian. Maksudnya keempat-empat imam yang hebat tadi dalam sejarah kehidupan mereka ketika mereka menuntut ilmu, mereka dibantu oleh hamba Allah, seorang wazir, seorang menteri, seorang pemerintah yang bermimpi tentang 4 orang Muhammad tengah kelaparan. Jadi dia pun berusaha untuk cari, kan. So kat sini kalau kita tengok balik antara bentuk lutfullah, kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Sebab tu kalau kita baca tentang kisah-kisah ulama ni, kita akan nampak dia, kalau kita boleh baca kisah-kisah ulama ni, kita akan nampak macam mana kelembutan Allah, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala Al-Latif, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hamba-hamba dia. Dan yang kita, kalau kita tengok balik pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana Allah SWT mendatangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Dan itu kalau kita tengok balik adalah bentuk bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang soleh, wali-walinya di kalangan orang-orang soleh. Apatah lagi keempat-empat Muhammad ini, mereka adalah ulama kibar, ulama besar yang akan datang sebelum ketika itu mereka masih lagi muda dalam menuntut ilmu. Mereka akan datang, akan menjadi imam, menjadi ulama yang menjadi ikutan ummah. Dan inilah cerita empat Imam Muhammad ni, Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, Muhammad Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn Sa'id Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi dan Muhammad Ibn Harun Ar-Ruwaini. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik dalam tahun 256, kalau kita tengok dalam 253 Hijrah, kali pertama Imam At-Tabari sampai ke Mesir menuntut ilmu di sana. Kemudian Imam At-Tabari balik ke negerinya Tabaristan dalam tahun 2256 Hijrah, iaitu 3 tahun setelah rihlah pertama. Maksudnya ketika itu usia Imam At-Tabari dah 30-an, dia kembali balik ke Mesir dalam tahun 256 Hijrah. So waktu tu dia dah nampak kehebatan beliau dalam ilmu Quran, fiqh, hadis, nahu, bahasa, syair. Tapi ada satu saja lagi ilmu yang dia tak dapat kuasai, iaitu ilmu arud. Kemudian waktu tu bila At-Tabari ni waktu tu dah masyhur, waktu tu orang tahu tentang kealiman dia, dan dia diuji oleh ulama-ulama di Mesir ketika itu. Semua dia boleh berjaya lepasi ujian tersebut kecuali dalam ilmu arud. Ini ilmu sastra Arab, ilmu arud. Waktu itulah Ibn Jarir At-Tabari dia kata, waktu tu malam tu juga dia minta salah seorang teman dia untuk bawa kitab arud karya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baca waktu malam tu, dan esok hari sampai petangnya dia dah menguasai ilmu arud dengan baik. Subhanallah. So kami teringat seorang asatizah kita hebat, tidak sebutlah nama dia, kan. Macam mana diceritakan, satu malam dia boleh study untuk ambil stamp. Satu malam dia boleh baca kitab habis, kemudian dia dapat muntahis. Satu malam saja dia study. Sebelum tu dia tak study lagi. Satu malam tu dia study. Maksudnya dia ambil, tak salahnya dia ambil satu subjek tu. Satu subjek tu dia
Maksudnya satu subjek susah lah. Tapi dia baca satu malam, esok tu dia lepas dan bahkan dapat mumtaz. Subhanallah. Maksudnya kita nak bagi tahu kat sini, Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan, kecerdasan ni pada orang yang tertentu. Dan kalau digunakan untuk perkara baik, Alhamdulillah. Sebab tu kita memang bersyukurlah orang-orang yang cerdik ni kalau dikenal sunnah kan. Kalau dikenal agama yang betul, yang sahih ni, Alhamdulillah dia boleh berbakti untuk agama kan. Itu yang penting tu. Sebab tu kita budak-budak yang cerdik ni kita kena maksudnya kena asuh dengan benar, asuh dengan baik. Dan kebanyakan orang agama ni dijadikan pilihan terakhir. Sebab anak dia tak lepas SPM dan sebagainya, dia pun hantarlah dekat apa tahfiz dan sebagainya, kemudian akhir sekali tak jadi kan. Itu juga kadang-kadang memberi kesan yang buruk lah pada agama kita. Dan akhir sekali orang-orang agama ni adalah yang sedihnya yang tak cerdik lah. Yang tak cerdik ni lah yang kadang-kadang menimbulkan fitnah pada agama. Tak cerdik ni yang jenis lah sekali terlibat dalam khurafat, syirik, kemudian bid'ah, kemudian dia tak jadilah kadang-kadang. Sebab tu orang yang kita perlu jagalah anak-anak kita ni yang jenis-jenis ni sebenarnya kena bagi ilmu agama. Sebab dia akan berkhidmat untuk ilmu agama, dia akan amanah dalam menyampaikan ilmu. Tapi kalau bagi yang jenis balid, yang jenis tak cerdik ni, itu yang jadi masalah. Kita tengok lambatkan orang-orang agama yang merapu. Kita terpaksa cakap lah kan, merapu ni yang kita sedih ni, tengok ajar agama tapi tak ajar Quran dan Sunnah, ajar benda-benda khurafat, ajar benda-benda syirik, ajar benda-benda yang tak ada asal daripada agama, kemudian baca hadis-hadis palsu, kemudian tak ceritakan kepalsuannya, tak bagi tahu tentang status hadis, confidence saja cerita tentang benda-benda yang karut, khurafat dan sebagainya. Ini menjadi masalah sebab kita sistem pendidikan kita tu, masyarakat tu lebih pada dianggap budak-budak yang tak cerdik ni okey bagi dekat bidang-bidang agama. Itu yang kita kena perbetulkan. Sebab tu kena perbetulkan perkara tersebut kan. Sebab ilmu agama ni lah perlunya pada orang-orang yang cerdik kan. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik Imam At-Tabari rahimahullah dari sudut akhlak beliau, kita nak bincang ni memang panjang lah kan. Bila dia sampai bila dia balik pada dalam beberapa tahun lepas tu 256 Hijrah tadi, usia dia dah 30-an. Kalau kita tengok balik, dia nak balik ke negeri dia, Tabaristan, Amul Tabaristan, untuk berkhidmat untuk negeri dia. Tapi bila dia sampai dekat Tabaristan, dekat Amul tadi, apa yang berlaku? Dia melihat banyaknya tersebar ar-rafd maksudnya Rafidah. Maksudnya banyaknya bid'ah, mencerca dan mencaci para sahabat, mengkafirkan sahabat, telah banyak tersebar Syiah Rafidah di Tabaristan. Jadi di utara Iran. Sebab tu Imam At-Tabari tak selesa, dia balik ke Baghdad, dia menetap di Baghdad sampai dia wafat. Sebab tu kenapa At-Tabari dia tak duduk dekat tempat dia. Sebab tempat dia dah dipenuhi dengan bid'ah ar-rafd, yakni bid'ah Syiah Rafidah. So kita boleh dapatlah timeline, maksudnya bila kawasan Iran ini dah mula tersebarnya Syiah ini, dah ada waktu tu awal kurun yang keempat ataupun kurun yang pengakhiran kurun yang ketiga Hijrah. Itulah kurun kedua ketiga Hijrah, dah ada bid'ah Syiah Rafidah, tetapi mereka tak ada lagi kerajaan yang mustaqil, kerajaan yang khusus. Tetapi dah ada penyebaran Syiah Rafidah. Sebab tu Imam At-Tabari dia tak suka duduk dikelilingi dengan orang-orang yang bid'ah ni. Apatah lagi bid'ah yang boleh menyebabkan keluar daripada agama, bid'ah Rafidah. Sebab itulah dia tak duduk kat negeri dia, dia pindah balik ke Baghdad, dia duduk sampai di Baghdad sampai dia wafat. Sebab tu kalau kita tengok balik, tak betul lah orang yang tuduh kata At-Tabari ni Syiah kan. Ini pun kita dah boleh tolak. Jelas kan, dia tinggalkan Tabaristan tu sebab dia tak suka bid'ah Rafidah. Dia tak mau dikelilingi dengan lagi. Kalau kita cek balik tentang biografi At-Tabari ni dia sangat-sangat menjaga teman-teman yang dipilih. Dia tak akan berteman melainkan orang yang sunnah. Dia tak akan berteman melainkan orang yang betul-betul akan bagi manfaat dunia dan akhirat untuk dia. Orang yang dapat bagi faedah ilmu pada dia. Tengok teman-teman dia tadi, Ibnu Khuzaimah, Al-Marwazi, Al-Ruwaini, kan? Hebat-hebat kan? Dan teman-teman dia, kalau kita tengok balik, memang dia strict dalam bab ni. Sebab tu kalau kita tengok balik, dia tak akan izinkan orang-orang yang samsing ke orang-orang yang tak apa-apa masuk dalam majlis dia. Tak bagi.
Sini At-Tabari. Sebab nak jaga agama. Itu ulama dulu kan. Kita orang hari ni pakai main ambil je siapa kawan ambil je. Yang penting nampak baik sikit kawan je. Lepas tu adalah yang kena tipu, kena scam, kena gini kan. Sebab kita terlampau percaya dengan semua orang kan. Susah. Maksudnya ulama dulu dia jaga, dia strict, dia jaga. Kawan yang kita nak berteman rapat tu pun dipilih. Orang bukan sebarangan. Maksudnya sebab apa? Sebab nak jaga agama. Bukan kerana pilih bulu ke apa, kerana nak jaga agama. Ini antara contoh teladan yang perlu kita contohi. Zaman sekarang lagi teruk. Sebab tu kena pilih kawan. Sebab tu kita kena tahu kawan kita tu datang daripada mana. Agama dia, macam mana dia. Kalau tak, dia akan mempengaruhi kita. Kita akan kalau dia jahat, dia akan mempengaruhi kita. Lainlah kalau kita nak mempengaruhi dia untuk menjadi baik, itu lain cerita. Tapi sejauh mana, itu balik pada kita lah kan. Balik pada petunjuk dan taufik Allah. Baik. Sebab tu kalau kita tengok kenapa Imam At-Tabari tak duduk dekat Tabaristan tempat asal dia kembali ke Baghdad dan bermukim di Baghdad dan sampailah dia wafat. Sebab tu kalau kita tengok balik Imam At-Tabari ni dia sangat, kalau tengok dari sudut akhlak beliau sangat, kalau kita tengok beliau Imam At-Tabari, kalau kita sedia maklum, dia tak menikah. Dia tak menikah. Kita tengok dia tak menikah. Dia antara ulama yang mewakafkan usianya, dirinya untuk agama. Kalau kita baca tentang peribadi Imam At-Tabari ni, subhanallah, memang dahsyatlah. Sebab apa kita boleh tengok dia punya karya-karya ni hebat? Sebab kalau kita tengok balik, dia memang dikatakan 40 tahun sebelum dia wafat, 40 tahun tu, sehari dia tulis 40 muka surat. Bersesuaian dengan usia 40 tahun yang terakhir dia. Maksudnya sebelum dia wafat. Dia mewakafkan diri untuk menulis 40 lembaran ilmu. Dan kalau kita tengok balik, memang itu antara waktu yang dihabiskan memang untuk ilmu. Sebab tu dia memang tak sempat nak menikah. Tak sempat menikah. Sebab waktu dia tu habis untuk ilmu. Kan? Kita hari ni menikah habis. Menikah tu habis. Memang bagi kesan lah. Sebab tu bila kita tengok balik keadaan kita dengan ulama' terdahulu, so kita tak boleh nak banding beza kan. Memang ada ulama' yang menikah juga, tapi kita tengoklah dari sudut mereka punya kemampuan. Tapi kita, kalau kita compare dengan kita sekarang kan, kita nak uruskan anak lagi, ini. Tapi tak boleh jadi alasan untuk kita meninggalkan majlis ilmu. Tak boleh alasan untuk kita tak berkhidmat untuk menyebarkan ilmu. Buat apa yang kita mampu. Kan? Buat apa yang kita mampu. Menyintai ahli ilmu pun dah cukup. Bagi tolong ahli ilmu pun dalam apa yang kita mampu pun dah cukup. Kalau kita tak mampu nak mulazamah, kalau kita tak mampu nak konsisten dalam hadiri majlis ilmu. Tapi paling kurang kita ada bahagian. Bahagian kita tu ada dalam majlis ilmu. Kan? Tak halang orang untuk menuntut ilmu, itu pun dah cukup. Seronok dengan orang yang menuntut ilmu, bantu dia orang, support dia orang, itu pun dah cukup. Cukup rahmat dah tu. Sebab kita ada bahagian. Tapi kalau tak ada langsung, tak ambil tahu, tak tahu. Tak ada langsung bahagian, ini orang yang rugi. Dunia mal'unah. Bagaimana dalam sebagai asar. Dunia ni dilaknat. Kecuali apa? Al-ilmu wa ma walah. Kecuali ilmu dan apa yang berkaitan dengannya. Dunia ni terlaknat kesemuanya. Dunia mal'unah kullaha. Illa al-ilm wa ma walaha. Kecuali ilmu dan apa yang berturutan dengannya, apa yang mengikuti ilmu. Sebab itu kita kena ada bahagian daripada ilmu. Baik, kalau kita tengok lagi Imam At-Tabari dari sudut karakter akhlak beliau, memang beliau ditawarkan jawatan untuk menjabat satu jabatan daripada pemerintahan, qadi dan sebagainya, beliau menolak. Anak-anak murid dia, mereka optimis. Dia kata, wahai imam, wahai syekh, tuan guru, ambillah jawatan tu. Sebab engkau akan boleh berkhidmat untuk rakyat, berkhidmat untuk orang lebih ramai. Dia macam kita juga lah. Ustaz, ambillah jawatan tu. Ustaz jadilah. Ustaz ambillah jawatan dalam ni, gini.
Memanglah orang duk tolak kita, orang duk suruh kita, ustaz pergilah kerja dekat JAKIM ke, Jabatan Agama Islam ke, bla bla, dapat kan, dapat tu bolehlah ni. Itu memang niat orang memang baiklah. Tapi orang tak tahu apa dia punya konsekuensi. Kebanyakan orang tak tahu. Kalau ustaz tu dapat jawatan habis, dia tak akan jadi apa? Dia tak akan berkhidmat untuk ilmu, tapi dia akan berkhidmat untuk jawatan dia. Kecuali orang yang dirahmati Allah. Kita bukan nak kata semua. Tapi Imam At-Tabari, dia telah ikut jejak langkah ulama-ulama sebelumnya. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Mereka semua tak ambil jawatan qadi ataupun mufti ke apa, tak ambil. Bukan kerana benda tu tak boleh ke apa, tapi kerana wara'. At-Tabari pun tak ambil. Sebab tu anak murid dia duk push pasal dia layak. Orang yang ada ilmu lah layak untuk ambil jawatan tu, tapi dia tak mahu. Sebab apa? Sebab wara'. Sebab memang kalau dapat jawatan tu, masa yang diperuntukkan untuk ilmu, khidmat dia untuk ilmu tu akan terganggu. Sebab tu kita, sebab dulu memang ada orang push ustaz-ustaz kita ambil jawatan tu, pergi masuk dalam ni konon nak dakwah. Jangan cepat kita nak menghukum. Sebenarnya tu tergesa-gesa dalam menghukum atau tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan. Ustaz ambil lah jawatan ni, ustaz boleh tukar. Oh, dia ingat senang. Takut-takut ustaz tu yang berubah. Dia macam dulu lah kan. Ustaz masuklah parti politik ni, ustaz boleh berdakwah dengan baik, boleh dapat tauliah bla 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 bla. Itu semua karut. Ini semua adalah janji-janji syaitan. Anda cakap terus terang. Ada orang tu itu nak tawar apa, ustaz ni ustaz tu ambil jawatan yang ni nak dapat gaji besar apa semua kan. Tapi kita fikir satu je, kalau kita ambil dapat jawatan tu, kita nak mana kita dengan ilmu, maksudnya kita akan celaut lah, mungkin kita akan sibuk dengan jawatan, sibuk dengan benda-benda yang bagi orang yang mampu silakan, tapi bagi kalau kita tengok balik lah, kalau kita perhati balik sirah ulama salaf, mereka memang elakkan. Memang tak mahu. Tak mahu, akan bagi kesan. Apatah lagi zaman kita sekarang, zaman kita lagi teruk. Zaman kita kata dengan politiknya, dengan macam-macam jenis orang, dia akan terpalit dengan benda-benda yang tak baik kan, maksudnya benda-benda negatif. Bukan kita nak halang orang nak ambil jawatan, terpulang lah kan. Tapi nak bagi tahu, kalau kita tengok balik macam mana sirah ulama, mereka ambil. So Ibn Jarir At-Tabari, dia pernah ditawarkan dengan dia hadiah oleh pemerintah dan sebagainya. Macam contoh macam diperintahkan untuk dia menulis satu tulisan kitab, kemudian ditulis, kemudian diberikan hadiah sebanyak berapa ribu dinar kepada beliau, kemudian beliau hantar balik. Kita ambil. Itu nak bagi tahu imam dulu kan. Kita hari ni minta-minta lagi kan. Bezalah antara kita dengan ulama terdahulu. Baik. Jadi itu antara, kalau kita tengok balik kita nak tengoklah kewafatan Imam At-Tabari rahimahullah sebagai penutup kita. Sebab kalau kita nak bincang panjang lagi lah tentang penulisan beliau, tentang manhaj beliau dalam tafsir, itu semua tu tajuk yang lain lah. Maksudnya dia bukan tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan kalau kita tengok balik karya-karya beliau pun kita tak sentuh banyak, tapi kita nak sentuh tentang yang terakhir ni penutup. Kalau kita nak tengok Anda lupa nak sentuh tentang syair Ibn Jarir At-Tabari tentang mencukupkan diri dengan yang halal. Itu penting. So Imam Ibn Jarir At-Tabari ni dia baca terjemahan dia punya syair ini, dia kata, jika aku mengalami kesusahan, maka temanku tidak mengetahuinya. Ini dia punya prinsip hidup. Jika aku mengalami kesusahan, maka teman aku tidak akan mengetahuinya. Kerana aku merasa cukup, maka temanku pun tidak memerlukannya. Kerana aku rasa cukup, Allah Ta'ala bantu aku. Teman aku tak perlu tahu. Kawan-kawan aku tak perlu tahu. Rasa maluku menjaga kehormatanku. Rasa malu aku ni menjaga kehormatan aku. Al-haya' minal iman. Al-haya' la ya'ti illa khair. Malu ni penting.
Sebab tu Nabi SAW inna mimma adraka min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Maksud dari perkataan nabi-nabi yang terdahulu, kalau kamu tak malu maka buatlah apa yang kamu suka. So malu ni menjaga kehormatanku. So penting ada rasa malu. Kalau kita rasa tak malu, itu yang jadi kita sanggup menebalkan muka kita untuk minta-minta duit orang, untuk minta-minta berlebih-lebihan. Minta sekadar hajat tak apa kan. Atau orang bagi tak ada masalah. Minta-minta. Rasa maluku menjaga kehormatanku. Ni ulama zaman dulu. Beza dengan kita sekarang kan. Beza dengan kita kau. Ramah tu siap tu. Macam-macam kan. Macam-macam kita punya cara kaedah kita buat. Kadang-kadang tu sampai scam duit orang. Na'udzubillah. Bukan ulama tu kan. Rasa maluku menjaga kehormatanku. Dan sedikitnya keperluan menjadi teman setiaku. Sedikitnya keperluan menjadi teman setiaku. Sedikitnya keperluan menjadi teman setia. Maksudnya rasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah. Itulah teman setia. At-Tabari. Kan? Sekiranya aku berkenan mengorbankan kehormatanku, nescaya jalan kekayaan sangatlah mudah bagiku. Subhanallah. Sekiranya aku berkenan, sekiranya aku mengorbankan kehormatanku, nescaya jalan kekayaan sangatlah mudah bagiku. Memang. Kalau nak sebut nak jadi kaya, memang banyak cara. Sama ada cara halal atau haram, memang. Sama ada cara yang bermaruah atau tak bermaruah, memang. Banyak. Tapi orang yang ada maruah, dia takkan korbankan maruah dia. Macam baru-baru ni kan. Buat apa? Iklan raya judi. Kena bayar 180. Sanggup gadaikan maruah untuk apa? Untuk berlakon benda yang, buat benda yang tak, yang jijik. Dia kata tak ada niat lah benda. Tak apalah, biarlah. Tapi nak bagi tahu kita orang Islam. Kita kena tahu lah apa sumber kita ni, sumber makanan kita, sumber rezeki kita halal atau haram. Fa'ajmilu fit talab, kata Nabi. Perbaiki cara kamu cari rezeki. Sebab tu Imam At-Tabari kata, kalau aku mampu untuk aku korbankan kehormatanku, nescaya jalan kekayaan sangat mudah bagi aku. Dan satu lagi perkataan beliau, 2 tingkah laku atau 2 perangai yang aku tak suka. Sombongnya kekayaan dan hinanya kemiskinan. Ini kata Imam At-Tabari. Kalau kita tengok balik syair ini, kalau kita tengok dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Maksudnya 2 perangai yang aku tak suka, sombong dengan kekayaan dan hinanya kemiskinan. Macam mana? Apa maksud sombongnya kekayaan dan hinanya kemiskinan? Maksudnya, jika engkau seorang yang kaya, maka janganlah berlaku sombong. Maksudnya kalau jadi kaya, jangan kita sombong. Jangan kita sombong dengan kekayaan kita. Dan jika miskin, janganlah menjadi hina. Kalau kita miskin, jangan kita hinakan diri kita untuk minta-minta duit orang. Maksudnya, itu prinsip hidup Imam At-Tabari. Sebab tu kalau kita tengok balik, inilah yang membentuk syakhsiah dan akhlak tingkah laku Imam At-Tabari. Kalau kita tengok balik macam mana ilmu dia tu berkat, macam mana kitab-kitab beliau sampai kepada kita, ilmu beliau tu berkat sampai kepada kita. Hari ini kita takkan sebut berkenaan dengan At-Tabari, melainkan dalam bidang apa pun melainkan akan jadikan rujukannya sebagai At-Tabari, itulah Imam At-Tabari dalam tafsir khususnya dan dalam ilmu. Sebab itu kalau kita tengok balik, ini antara penting kenapa kita nak sentuh tentang biografi Imam At-Tabari dari sudut akhlak, dari sudut tarbiyah, supaya kita dapat pengajaran. Baik, sebab itu banyak sebenarnya kita nak bincang tentang sudut At-Tabari ni, sudut biografi Imam At-Tabari banyak. Kita boleh bincang tentang manhajnya dalam tafsir, banyak lagi. Tapi hari ini kita hanya sentuh tentang sudut dari tarbiyah, macam mana ayahnya tarbiyah dia, macam mana akhlak bagi beliau. Dan anda rasa cukup setakat itu. Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, kita tangguhkan majlis kita berhenti setakat ini. Baik, semoga apa yang kita sampaikan berkenaan dengan biografi Imam At-Tabari rahimahullah. Imam At-Tabari wafat pada tahun 310 Hijrah. Kalau kita tengok balik. Dan sebelum kewafatan beliau tu, beliau telah mewasiatkan kepada murid-murid beliau agar mengikuti apa yang beliau telah tuliskan, kerana apa yang beliau tuliskan itu adalah agama.
Kerana dia yakin dengan apa yang dituliskan. Maksudnya apa yang dituliskan itu adalah Al-Quran, Sunnah dan juga perkataan para sahabat. Dan itulah yang diwasiatkan kepada anak murid dia supaya berpegang teguh. So At-Tabari wasiatkan kepada anak muridnya supaya berpegang teguh dengan manhaj salaf. Sebab itu inilah wasiat yang paling penting. So kalau kita tengok balik, dia tak tinggalkan apa-apa melainkan apa? Ilmu. Dia habiskan waktunya, masanya, usianya dengan ilmu. Sebab itu Imam At-Tabari kalau kita tengok balik, sampai ketika dia sakit sebelum dia nak wafat tu, kalau kita tengok balik, ada waktu kalau kita tengok bila sampai dekat dia seorang anak murid dia yang menjenguk dia tengah sakit tu, pada hari dia meninggal tu, dia dengar anak murid dia tadi yang ziarah dia baca satu doa yang ma'thur daripada Nabi SAW. Doa yang warid daripada Nabi SAW. Kemudian Imam At-Tabari pun minta ambilkan dakwat ataupun pena dan juga kertas untuk dia catat doa tu. Sebab dia mungkin first time dengar doa tu. Doa yang warid daripada Nabi SAW. Imam At-Tabari waktu tu tengah sakit. Dia minta ambil pena dengan kertas untuk dia tulis, catat. Kemudian anak murid dia tanya, apakah sekarang pun kau kena buat macam ni, wahai Imam? Dan Imam At-Tabari kata apa? Hendaklah manusia tidak meninggalkan kesempatan mencari ilmu sehingga akhir hayat dia. Sampai akhir hayat. Kena menuntut ilmu. So itu contoh imam. Sebab tu kalau kita tengok balik, waktu dia dah tak larat, waktu dia dah sakit tu, akhir-akhir hidup dia, akhir-akhir hayat dia tu, kalau kita tengok balik, dia dah tua dan dia sakit ketika itu, tak halang dia untuk buat solat secara sempurna. Dia pernah ditegur oleh seorang yang ziarah dia ataupun seorang yang merawat dia, mengatakan boleh dia untuk akhirkan solat zuhur dan jamakkan dengan solat asar. Sebab dalam keadaan situasi dia yang sakit tadi. Tapi Imam At-Tabari kata tak mau. Dia tetap solat dalam keadaan yang sempurna, solat zuhur dan asar pada waktunya dengan sempurna. So ini antara yang dinukilkan di dalam Syiarul A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Dan pada hari yang terakhir, pada hari wafatnya itu, datanglah sekumpulan anak muridnya, sahabat-sahabatnya dan murid dia datang. Mereka mengatakan kepada Imam At-Tabari, engkau adalah hujjah antara kami dengan Allah atas apa yang kami yakini. Maka wasiatkanlah kami berkenaan dengan urusan agama. Maka kata Imam At-Tabari rahimahullah, yang aku yakini, yang aku i'tiqadkan, yang aku yakini dan wasiatkan kepada kalian adalah apa yang aku tuliskan dalam kitabku. Maka amalkanlah. Kemudian dia pun memperbanyakkan membaca syahadah dan berzikir kepada Allah sehinggalah ajal datang menjemputnya, dan Imam At-Tabari wafat pada akhir bulan Syawal tahun 310 Hijrah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, jadi dengan kita ceritakan tentang kewafatan itu, maka berakhirlah biografi ringkas berkenaan dengan Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang kita lihat dari sudut akhlak dia dan dari sudut kita kata tarbiyah, pendidikan, dan juga dari sudut sisi syakhsiah peribadi beliau yang mungkin dapat memberikan kepada kita motivasi untuk menuntut ilmu dan memberikan kita pengajaran yang baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk terus menuntut ilmu dan mencontohi ulama-ulama yang terdahulu dari sudut akhlak mereka, manhaj mereka dan sebagainya. Dan rasa cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.